satu yang paling daif dan miskin adalah Gua Musang. Dan ambil maklum pada Menteri, projek-projek RMK 12. Terima kasih Datuk Ketua. RMK 12, kita lihat komuniti di Gua Musang yang paling ramai sekali di pendalaman adalah orang asli. Dalam RMK ke-12, saya dipahami infrastruktur di dalam telah diluluskan hampir beratus juta. Dan saya berharap kesempatan sebagai wakil rakyat berketurunan orang asli, berilah perhatian. 60 lebih tahun di Semenanjung. Betul, terima kasih Datuk Ketua. Berikutnya saya silakan Yang Berhormat Ampang. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perpaduan dan salam Malaysia Madani. Saya ucapkan terima kasih kepada Yang di-Pertua yang kerana memberi peluang kepada Ampang untuk membicarakan tentang kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12 yang bertemakan Malaysia Madani Mampan Sejahtera Berpendapatan Tinggi. Memandangkan masa bahas yang tidak mengizinkan, saya hanya ingin terlebih dahulu memfokuskan isu-isu berbangkit di dalam kawasan Ampang terlebih dahulu sebelum saya menyinggung isu-isu berkaitan dengan keseluruhannya berkaitan dengan AM. Jadi kalau kita lihat di bawah topik keberkesanan dan kecekapan belanjawan projek, setelah saya teliti komitmen kajian separuh penggal dalam 5 aspek untuk menambah kebaikan ataupun menambah baik keberkesanan dan juga kecekapan pengurusan belanjawan dan projek, mempertingkatkan kecekapan penyampaian pengetahuan awam, pembangunan infrastruktur, memperkukuhkan pemangkin utama dan menuju arah wilayah dan seimbang di bawah KSP ini, saya yakin semasa dibina ataupun dilihat tentang perkara yang diberi pentuan ini, saya mohon sangat sebagaimana yang rakan-rakan parlimen, ahli-ahli parlimen bangkitkan, saya lihat ada juga perkara di bawah Ampang, parlimen Ampang yang terkait, khususnya dalam aktiviti pembinaan ataupun lebih tepat di mana ianya tertangguh sekian lama. Perkara pertama yang ingin saya bangkitkan yang di-Pertua iaitu pembinaan sebuah lebuh raya East Kelang Valley Expressway atau singkatannya EKVE yang bermula sejak September 2015 dan sepatutnya siap dalam masa 4 tahun menjelang 2019, yakni dalam tempoh RMK 11, tetapi namun sehingga kini kita lihat masih lagi belum disiapkan. Jadi masalah yang saya lihat bukan saja tidak disiapkan, malah pemaju diberi extension ataupun diberikan penyambungan lagi sebanyak 7 kali. Dan kalau kita lihat di dalam KSP yang ini, saya mengharapkan sangat supaya kita memastikan kalau kita sebut tentang 5 fokus yang kita ingin ianya dilaksanakan demi memastikan kemakmuran dan isu berkaitan dengan peningkatan pendapatan ini, lebuh raya ini amat penting kerana ia menghubungkan daerah Gombak, Ampang dan juga Hulu Kelang, seterusnya kepada Hulu Langat. Jadi untuk itu saya ingin bertanya, apakah walaupun saya dah pernah bawa perkara ini dalam kamar khas, saya mengharapkan supaya ada satu siasatan khusus termasuk kepada agensi-agensi yang terlibat dari kerajaan ataupun pemaju sendiri tentang apa sebenarnya yang berlaku. Kerana apa? Setiap kali saya bertanya di platform yang berbeza, saya mendapat jawapan yang berbeza. Jadi sebenarnya apa yang menjadi masalah? Penduduk-penduduk Ampang merasakan mereka seolah-olahnya terpaksa menerima pembangunan yang melalui kawasan mereka, tetapi sehingga 7 tahun ianya tidak dapat diselesaikan. Jadi saya mohon kalau boleh dipanggil, kalau tidak ada siasatan khusus, saya akan buat satu usul untuk dimasukkan di dalam jawatan pilihan khas untuk dibicarakan perkara ini. Yang keduanya, Tuan Speaker, pembinaan sebuah sekolah rendah, sekolah kebangsaan UK Sungai Sering, khusus untuk anak-anak sekitar Bukit Antarabangsa dan UK Perdana yang telah diluluskan semenjak RMK 10. Namun hanya dijangka bermula hujung tahun ini ataupun hujung RMK 12, kerja-kerja kajian dan juga kerja-kerja untuk memastikan kerja-kerja ataupun urusan-urusan tanah dapat diselesaikan. Jadi ini sesuatu yang saya tidak boleh terima kerana keadaan mendesak di sekitar kawasan itu ataupun persekolahan kanak-kanak amat tinggi. Walaupun telah dijawab oleh pihak Timbalan Menteri pada bulan Mac yang lepas, saya mengharapkan supaya di dalam KSP ini
pelaksanaan pembinaan ini akan diberikan perhatian. Jadi untuk itu soalan saya, apakah pembinaan Sekolah Kebangsaan UK Sungai Sering ini akan dimasukkan dalam KSP 2025 ini, insya-Allah. Jadi untuk itu saya juga ingin mengingatkan, melihat kepada kerisauan tentang keberkesanan dan juga kecekapan kerajaan daripada dulu dan mungkin yang kita hadapi sekarang, dan saya tidak mahu ianya berlanjutan pada masa akan datang. Saya mencadangkan supaya demi kemaslahatan dan kesejahteraan rakyat, sebagai satu usaha berterusan memurnikan dan menambah baikkan aspek pengurusan dan kecekapan ini, saya menyeru agar akta-akta berkaitan yang sedia ada disemak semula untuk dipinda, malah akta-akta baharu mungkin perlu digubal dalam Dewan ini. Saya sebutkan di sini, Tuan Speaker, di antara undang-undang sedia ada yang terkait khususnya dalam isu pembinaan, penyelenggaraan dan sebagainya, iaitu ada akta-akta ini yang semenjak 1949. Saya rasa dah sampai masa kita kita melihat semula, di antaranya Akta Arkitek 1967, pindaan April 2015, Akta 117, Akta Kontrak Kerajaan 1949 iaitu Akta 120, Akta Kontrak 1950, Akta 136, Akta Jalan-Jalan Persekutuan iaitu pengurusan persendirian 1984 iaitu Akta 306, Akta Jalan Persekutuan, Akta Tol, Pengambilan Tanah, Akta Perancangan Bandar, Akta Kawalan Harga, Akta Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan 1994, dan juga mungkin perlu juga ada revision tentang Kanun Tanah Negara Akta 828. Kenapa saya sebutkan perkara ini yang Tuan Speaker? Kerana rata-rata kalau kita tidak menguruskan secara holistik, bersepadu, saya nampak masih lagi setiap kementerian akan melihat dalam bidang-bidang tertentu dan akhirnya ia melambatkan lagi usaha, walaupun Perdana Menteri kita Yang Berhormat Tambun menggesa supaya percepatkan dan mengaktifkan ataupun memberkesankan aktiviti-aktiviti, khususnya apa-apa yang telah pun diluluskan. Seterusnya, saya tak banyak masa tapi saya ingin mencadangkan satu perkara berkaitan dengan wanita, sebab tak banyak yang mencadangkan. Ampang menyebut baik strategi mengukuhkan tadbir urus bagi memperkasakan wanita dalam tempoh RMK 12 ini, tetapi saya ingin juga saya mengatakan di sini, saya yakin usaha yang dikatakan untuk menggalakkan penyertaan wanita dalam pasaran tenaga kerja dengan matlamat untuk mencapai sasaran 60% kadar penyertaan dalam 10 tahun. Di samping saya yakin ada kaitan menterbalikkan ataupun memperbetulkan ataupun menambah baikkan lagi trend penurunan kadar fertility di Malaysia yang berada di paras kebimbangan, iaitu 1.924 kelahiran bagi seseorang yang ada pada tahun 2023. Jadi suka Ampang tegaskan bahawa untuk menggalakkan wanita bekerja, isunya kita nak wanita bekerja 60%, tetapi apakah perkara-perkara yang lebih fundamental yang perlu kita lihat di sini? Saya yakin bahawa kerajaan pusat dan juga majikan mampu menawarkan solusi berkenaan, iaitu terjamin kualiti serta tidak membebankan dari segi masa, harga dan usaha bagi isu-isu berikut, iaitu pertamanya tentang isu-isu sistem sokongan. Saya harap kerajaan melihat semula tentang polisi, iaitu penyediaan taska di rumah, di tempat kerja. Saya bukan menolak, tetapi polisi itu diwujudkan semasa pada mungkin 15 tahun lepas, semasa menggalakkan penyusuan ibu. Tetapi sekarang ini tidak praktikal, khususnya kami di bandar. Membawa anak-anak dalam kereta memakan masa 1 jam dan sebagainya, mengundangkan masalah yang lain. Jadi saya mencadangkan supaya taska di tempat kerja ini boleh disesuaikan juga dengan taska institusi, di mana masalah besarnya sekarang adalah garis panduan di peringkat PBT yang perlu diperkemaskan supaya mempercepatkan institusi-institusi taska di dalam kawasan ini dan juga taska di rumah dapat diselesaikan. Jadi cadangan saya ataupun saya mencadangkan supaya pihak kerajaan memperbetulkan garis panduan yang saya rasa menyusahkan dan akhirnya wanita memilih untuk tidak bekerja lebih mudah. Dan akhirnya saya ingin mencadangkan 2 perkara. Pertama, untuk menggalakkan wanita bekerja, saya mencadangkan supaya pihak ataupun saya ingin bertanya pada pihak kerajaan, apakah kita telah akan ada komitmen untuk memastikan bekerja dari rumah ini boleh dilaksanakan sebagai satu polisi kepada wanita, khususnya bekerja untuk kaki tangan kerajaan. Contoh, dalam 5 hari bekerja, kita bagi peluang supaya wanita bekerja 2 hari di rumah dan 3 hari di tempat kerja. Jadi saya rasa kalau komitmen kerajaan ini tidak akan
akan memberikan peluang yang baik untuk wanita kembali bekerja. Dan yang akhirnya berkaitan tentang pekerjaan, saya yakin wanita, kita kena lihat tentang bagaimana ramai wanita sekarang ini memilih untuk mulanya untuk menumpukan pada keluarga dan akhirnya terus tidak bekerja adalah kerana bila mereka ingin kembali semua di dalam industri pekerjaan, mereka kadang-kadang di-downgrade ataupun tidak berada di tahap yang setimpal daripada masa sebelum mereka bekerja. Jadi kalau perlu mereka diberikan sedikit latihan untuk memastikan mereka berada di tahap yang sebelumnya, saya yakin wanita yang ambil bekerja selama mungkin telah pun berhenti kerja sementara ini boleh diberikan peluang kedua untuk bekerja dengan saraan ataupun allowance yang sebaiknya. Jadi untuk itu saya harap sangat supaya kerajaan sebagaimana komitmen dalam KSP supaya gender focal point ataupun focal team ini diwujudkan. Saya hanya nak mencadangkan supaya kriteria kelayakan penerima anugerah perkhidmatan cemerlang di bawah kerajaan akan diberikan merit kepada mereka yang terlibat di dalam menjadi gender focal point dan ianya mestilah bermula dari pihak pengurusan kanan di peringkat kerajaan terlebih dahulu. Jadi itu saja yang di-Ketua ataupun speaker, saya sebenarnya banyak isu yang dibangkitkan tapi yang akhirnya saya ingin tamatkan di sini. Saya harap selepas kita merdeka dan kita harap ia telah terlaksanakan. Yang berhormat, saya dengar 4 kali yang akhir. Ini yang high conclusion. Saya harap kita cuba mendengarkan ataupun merangkum 3 perkara besar yang saya dengar, iaitu pelaksanaan, pemantauan, penguatkuasaan, ketersediaan infrastruktur dan budaya penyelenggaraan ini perlulah diberikan perhatian. Jadi itu saja Tuan Speaker. Ampang mohon menyokong sepenuh kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Ampang. Dipersilakan Yang Berhormat Hulu Selangor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih Datuk Yang Pertua kerana memberikan ruang kepada saya untuk saya membahas dalam sesi perbahasan kajian separuh penggal rancangan Malaysia yang ke-12. Datuk Yang Pertua, Malaysia Madani, mampan sejahtera, berpendapatan tinggi. Madani membawa konsep kesediaan menerima perubahan atau erti kata lain reformasi. Tapi malangnya, Madani sekadar slogan dan reformasi sudah hilang entah ke mana. Ramai di antara kami yang berada di sini adalah antara mereka-mereka yang memperjuangkan reformasi sebelum ini. Hak rakyat dinafikan. Dulu perjuangkan hak sama rata, tapi sekarang ini peruntukan keperlembagaan pun tidak diberi. Dulu nak tangkap perasuah, tapi sekarang ini betul-betul tutup kes perasuah. Datuk Di-Pertua, saya ingin memanfaatkan kesempatan ini dengan memulakan perbahasan saya dalam bab 4, iaitu memperkukuhkan pemangkin utama kara ekonomi berpendapatan tinggi. Saya ingin mengaitkan dengan Kementerian Hal Ehwal Ekonomi berkaitan dengan isu hasil peneroka Felda. Tapi sebelum itu, saya ucapkan terima kasih kepada Perbendaharaan Kemajuan Negeri Selangor PKNS kerana secara tidak langsung mereka telah pun menjalankan tanggungjawab yang mana kita telah berbincang untuk menyelesaikan rumah generasi kedua Felda di Sungai Tinggi Selatan. Data Pertua, jumlah peneroka sebanyak 112,638 orang peneroka. Felda mensasarkan 8 tan hasil secara purata bulanan bersamaan anggaran RM6,000 sebulan. Tapi hanya beberapa kawasan Felda sahaja yang berjaya mencapai sasaran. Ada setengah tempat hanya dapat 4 tan sebulan sahaja, malah mungkin rendah daripada itu lagi. Pendapatan peneroka setelah ditolak hutang mereka hanya mendapat minimum RM1,200 sahaja. Silap-silap ianya menambah hutang ke bulan mendatang. Apa yang peneroka boleh buat dengan nilai sebanyak itu? Dengan urusan keluarga, utiliti kenderaan dan sebagainya. Mohon untuk kerajaan melihat perkara ini dengan lebih serius dengan menaikkan kadar minimum daripada RM1,200 kepada satu nilai yang sesuai ketika ini. Antara permasalahan yang berlaku di Dadang adalah yang pertama melibatkan permukaan muka bumi, kedua usia pokok sawit, ketiga kesesuaian tanah, keempat musuh penyakit, kelima kos operasi melibatkan menuai, membaja, mengangkut dan penghantaran ke kilang. Yang keenam, pengurusan melibatkan buruh tidak cukup. Dan yang ketujuh, kesukaran urusan kejeladang apabila ada yang di bawah Felda dan ada juga yang membuat sendiri.
Kajian perlu dilaksanakan bagi meningkatkan hasil. Datuk Yang Bertuah, seterusnya dalam bab 4, bab 6, membangunkan masyarakat inklusif dan lebih berdaya tahan. Untuk membasmi kemiskinan negara ini sebenarnya telah bermula sejak di awal mencapai kemerdekaan lagi. Namun setelah mencapai 66 tahun kemerdekaan, masalah kemiskinan ini masih lagi wujud. Bukan sahaja rakyat luar bandar, malah turut melibatkan rakyat yang tinggal di bandar. Antara penyebab kemiskinan adalah masalah inflasi dengan kenaikan harga barang yang saya lihat tidak berjaya dikawal dengan baik. Mengikut statistik insiden kemiskinan mutlak pada 2022 membabitkan anggaran 487,576 isi rumah. Insiden kemiskinan di bandar meningkat daripada 39% pada tahun 2019 kepada 4,5% pada tahun 2022. Kerajaan telah mensasarkan 0% kemiskinan Tegal menjelang 2025, 3.3% kadar pengangguran menjelang 2025, 500,000 rumah mampu milik menjelang 2025. Apakah usaha kerajaan bagi membantu golongan bagi B40 dan juga M40? Datuk Yang Bertuah, pengeluaran KSP bersasar pun masih tidak dibenarkan. Untuk menangani masalah kemiskinan, strategi dan program lebih berfokus perlu dibuat dengan menyasarkan outcome yang berimpak dan telus ke atas kedudukan ekonomi sekarang. Masih ada lagi kadar gaji minimum RM1,100 sebulan. Nak menekan kepada majikan pesusah juga, memandangkan kos material atau kos bahan yang meningkat. Kerajaan mesti mengambil kira semua aspek, jangan sampai syarikat gulung tikar kerana ia memberi kesankan kepada rakyat. Datuk Yang Bertuah, seterusnya akan membawa isu dalam bab 5 menuju ke arah wilayah seimbang. Saya membawa isu tempatan. Kawasan saya sendiri di Hulu Selangor, salah satu daerah yang terbesar di Selangor, iaitu sebesar Negeri Melaka dan 2 kali Perlis. Namun masih lagi ketinggalan berbanding daerah lain. Justru, bagi memacu pembangunan kemudahan infrastruktur dan fasiliti menjadi tunggal utama. Hulu Selangor memerlukan peruntukan segera dan JKR Hulu Selangor telah memohon dana anggaran penyelenggaraan jalan APJ 2023 dan telah memohon semula dari APJ 2024. Antaranya Jalan Persekutuan FT 3208 Bukit Beruntung, Jalan Persekutuan FT 001 Jalan KL, Tanjung Malim, Seksyen 422-449. Yang ketiga Jalan Persekutuan FT 228 Bukit Tagar dan lampu jalan Bukit Tagar. Selain itu, Hulu Selangor juga memerlukan pembinaan segera klinik kesihatan Bukit Sentosa. Ini bertujuan bagi menyelesaikan masalah keberatan di klinik kesihatan serendah dan juga jarak yang jauh akan memerlukan kos pengangkutan sehingga RM30 satu hala. Datuk Yang Bertuah. Di samping itu, tiada pengangkutan khusus untuk klinik serendah. Begitu juga dengan pembinaan balai bomba di Fedah Soeharto telah pun saya ulang banyak kali sebelum ini. Mohon disegerakan. Permohonan ini telah lama dan tapak juga telah sedia ada. Kesianlah sikit kepada warga Felda. Kalau berlaku kebakaran, logik akalnya tidak dapat selamatkan sebab jaraknya terlalu jauh di antara Felda dan juga balai bomba yang berdekatan. Justru dengan adanya infrastruktur fasiliti yang baik akan membawa kepada pelaburan yang besar bagi majukan pembangunan sebuah kawasan sekaligus meningkatkan ekonomi. Datuk Yang Bertuah, saya mohon tambah sikit masa di Datuk Yang Bertuah. Datuk Yang Bertuah, Seksyen 42 mempertikaikan kecekapan penyampaian permintaan awam. Permasalahan jalur lebar perlu diambil perhatian oleh kerajaan memandangkan situasi sekarang ini memerlukan penggunaan internet. Ianya melibatkan urusan kerja dan pembelajaran. Apatah lagi mereka menjalankan perniagaan secara online. Sejak akhir-akhir ini terlalu banyak masalah internet. Bukan sahaja di dalam bandar, malah di luar bandar. Internet ini cukup menyusahkan. Zaman teknologi sekarang ini memerlukan internet, terutama yang melibatkan pelajar-pelajar. Boleh berlaku keciciran, ilmu disebabkan kepayahan untuk mendapatkan sumber maklumat. Oleh sebab itu, kerajaan mewajibkan mengambil perhatian untuk menyelesaikan masalah ini. Seterusnya, Datuk Yang Bertuah, bab yang ketujuh meningkatkan perpaduan, pertahanan keselamatan kesejahteraan. Berapakah peruntukan yang disediakan oleh kerajaan untuk menghadapi sekiranya berlaku musibah, bencana, sebab ianya cukup penting untuk kesiapsiagaan dalam keupayaan dalam menguruskan bencana. Masih dalam bab yang sama, kerajaan ada menyatakan mengenai potensi sukan belum diteroka sepenuhnya. Saya melihat sukan lasak seperti motocross, go-kart dan Caprix mempunyai potensi sekali diberikan sokongan sepenuhnya oleh kerajaan dan Hulu Selangor bersedia untuk kerana itu. Dan akhirnya, berkaitan dengan projek East Coast
Rail Link (ISRL) menghubungkan landasan kereta api Kuala Lumpur, Kota Baru melalui wilayah ekonomi Pantai Timur, Pahang, Terengganu dan juga Kelantan. Kita tidak membantah pembangunan, malah menyokong projek ISRL. Cumanya kontraktor ISRL iaitu China Communication Construction Company (CCC) kena mengambil kira masyarakat sekeliling. Ada juga kerja-kerja yang akan dilakukan mestilah mengambil kira keselamatan awam, keselamatan rumah, yang mana di Hulu Selangor berlakunya keretakan semasa kerja-kerja letupan. Hak milik individu yang terpaksa dipindahkan dan juga lain-lain. Mohon pihak kerajaan mengambil perhatian tentang isu yang dibangkitkan. Datuk Yang Dipertua, saya akhiri dengan setakat pantun. Tapi sebelum itu terima kasih di atas memberi ruang dan masa tambahan. Dari Hulu Selangor ke Hulu Langat, hendak berjumpa dengan Haji Sayuti. Isu 47 kes dan DNA cukup hangat. Hangat lagi apabila reformasi dah jadi reformati. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Hulu Selangor. Silakan Yang Berhormat Baram. Terima kasih Datuk Yang Dipertua kerana peluang untuk bahas dalam KSP Rancangan 12. Pertama, saya ingin mengatakan bahawa ini kali yang sering-sering ini kita menyebut berkenaan dengan jurang pembangunan di antara desa, bandar dan wilayah. Saya pasti kita semua tahu bahawa dalam media sosial ataupun di kedai-kedai kopi maupun di Dewan ini juga masalah ataupun cabaran jurang pembangunan antara desa dan wilayah kerap dan sudah sentiasa sering dibangkitkan dalam Dewan yang mulia ini. Dan saya bersyukur pada kali ini sekali lagi kita di Dewan ini dapat membincang dan merancang untuk kita menangani masalah antara jurang pembangunan antara desa dan bandar ini. Saya ambil contoh, setelah 11 rancangan Malaysia, kawasan luar bandar, khususnya kawasan di Sarawak dan termasuk juga kawasan saya sendiri, kawasan Baram yang seluas 22,000 square kilometer dan di mana jaringan jalan raya yang sepatutnya jalan yang sedia ada di Baram pada hari ini adalah dalam lingkungan 1,000 kilometer yang dipertuat. Namun daripada 1,000 kilometer ini hanya kurang daripada 100 kilometer saja yang berturap, yakni standard R2 ataupun R3. Yang selebihnya adalah kawasan jalan balak yang aktif maupun kawasan jalan balak yang kurang aktif ataupun di mana syarikat pembalakan tidak beroperasi lagi. Untuk rekod, di Baram pada hari ini terdapat 200 lebih kilometer jalan balak yang aktif. Sementara hampir 800 kilometer jalan adalah bekas jalan balak. Inilah keadaan yang kita hadapi di kawasan luar bandar. Di samping itu, sekolah daif, klinik yang usang, jaringan internet yang kurang mampan, dan sudah pasti B40 ini memang ada juga di kawasan pendalaman. Justru berterima kasih kepada Yang Amat Berhormat Tambun kerana telah membuat satu perancangan semula untuk kita menangani masalah-masalah jurang pembangunan antara desa dan bandar ini. Di kawasan Baram saya ingin mengatakan bahawa inilah yang kita kata the game changer untuk kita merapatkan jurang pembangunan di kawasan bandar dan juga luar bandar ini. Justru saya ingin mencadangkan supaya untuk masa yang terdekat, dalam 2-3 tahun yang ada ini, jalan raya yang berdebu ini
di kawasan Baram dan juga di kawasan-kawasan lain dibaik pulih dengan segera ini. Kedua, untuk masa depan, untuk masa panjang, binalah jalan yang lebih sempurna untuk rakyat demi untuk menjaga nama baik Malaysia Madani ini. Kedua, saya juga ingin mencadangkan supaya pihak kementerian, baik dia Kementerian Luar Bandar ataupun kementerian yang berkenaan dengan sekolah daif, yang berkenaan dengan klinik usang, jaringan internet, jalan raya ini mempunyai satu unit yang khas di kementerian masing-masing untuk menentukan supaya semua masalah ataupun cabaran yang berkenaan dengan jurang pembangunan ini diselesaikan dengan segera ini. Saya percaya ini akan mengelakkan kita daripada mengatakan ini dan itu berkenaan dengan satu dengan lain. Kita akan menjadi satu masyarakat yang besar seperti yang kita idam-idamkan ini. Yang seterusnya, saya juga ingin mencadangkan supaya untuk jalan raya yang tidak diselenggarakan oleh Syarikat Bala ini, kerajaan memberi peruntukan khas setiap tahun, mulai dari tahun ini pun ataupun mulai dari bajet yang akan datang ini. Satu peruntukan yang mencukupi untuk memastikan supaya jalan bala yang tidak diselenggarakan ini diselenggarakan oleh pihak kerajaan, walaupun jalan-jalan ini adalah di luar senarai Maris ini. Ini akan menjadi satu petanda yang baik dan untuk menyelesaikan masalah kemiskinan di kalangan rakyat di kawasan luar bandar. Yang Datuk Yang di-Pertua, saya juga ingin mencadangkan supaya pihak menteri seperti juga yang telah dibuat oleh beberapa menteri, khususnya pendidikan, pergi ke kawasan Ulu, kawasan Baram supaya turun padang, supaya dapat menyelami, supaya dapat merasakan kehidupan yang sebenarnya di kawasan luar bandar. Saya percaya contoh yang dibuat oleh Duli Yang Maha Mulia Yang di-Puan Agong ini boleh dicontohi dan pasti boleh dibuat oleh kerajaan Madani ini. Dan sudah pasti, Datuk Yang di-Pertua, untuk kita melaksanakan semua ini dalam rancangan Malaysia ke-12 ini, memandangkan keadaan kedudukan ekonomi kita, kedudukan keuangan kita dan had-had yang lain, sudah pasti ini memerlukan political will untuk kita laksanakan projek-projek yang berkenaan dengan jurang, yang berkenaan dengan merapatkan jurang pembangunan antara desa dan wilayah. Dengan itu saya mohon supaya apa yang kita bincangkan dan apa yang telah kita sebut dalam Dewan ini berkali-kali ini, masalah jurang bandar dan luar bandar ini ditangani dan dinoktahkan juga dalam masa yang dekat. Saya mohon menyokong kajian semula RMK ke-12. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Baram. Berikutannya dipersilakan Yang Berhormat Hulu Terengganu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Ketua akan memberi ruang dan peluang kepada saya untuk membahaskan kajian seperpenggal rancangan Malaysia ke-12 pada tengah hari ini. Sebelum itu, saya ingin membacakan satu hadis untuk menjadi renungan kita bersama. Hadis ini dikatakan lemah, tapi untuk fadail amal, pastinya penting untuk kita renung bersama. Hadisnya bunyi, sayati zamanun ala ummati salatinihim kal asad wa wuzaraihim kal zi'ab
wa qudatihim kal kilab wasairun nas kal aghnam. Maksudnya tuan-tuan, akan datang satu zaman ke atas umatku, kata Nabi, penguasa-penguasanya seperti singa, menteri-menteri dan wazir-wazirnya seperti serigala, qadi-qadi dan hakim-hakimnya seperti anjing, dan seluruh manusia ketika itu seperti kambing. Ya Mak Betul, setelah meneliti ucapan teks kajian separuh penggak ini, alhamdulillah, Tambun memulakan dengan ayat Quran yang berbunyi, innallaha ya'murukum an tu'addul amanat ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Sesungguhnya Allah minta kamu melunaskan amanah kepada mereka yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum antara manusia, hendaklah kamu berlaku adil. Alhamdulillah dengan ayat tersebut. Cuma apa yang terkilang sedikit di hati saya, Hulu Terengganu, ialah tidak ada satu pun perkataan terima kasih diucapkan dalam teks ini, kerana kajian semula separuh penggak ini adalah kesinambungan daripada apa yang dimulakan pada tahun 2000 sehingga sekarang separuh penggak diteruskan lagi. Sekurang-kurangnya, sekonyong-konyongnya adalah sedikit ucapan penghargaan terima kasih pada mereka yang telah memulakan inisiatif dan usaha ini. Yang betul. Tuan Yang Betul, saya ingin membawa kita semua kepada apa yang diucapkan oleh ramai, terutamanya di kalangan Pak Pembangkang, berkenaan dengan DNAA. Semua berucap pasal DNAA ini. Cuma dalam masa yang ringkas ini, saya ingin memetik, kerana Tambun mengatakan ia tidak campur tangan dalam hal ini. Tetapi dalam satu temu bual wartawan, Tambun ada menyatakan, ayatnya berbunyi, tentunya saya sebagai PM tahu kesan dan tuduhan yang dilemparkan dengan pembebasan Zahid, dan saya terpaksa tanya panjang kepada Peguam Negara. Saya ulang, saya terpaksa tanya panjang kepada Peguam Negara. Berarti di sini ada campur tangan Perdana Menteri terhadap judisiari negara kita. Mengapa keputusan begitu? Mengapa sekarang? Jadi, kalau ikut saya, ini kata PM, saya nak tangguh sebab saya nak lepaskan dulu semua pilihan raya ini, iaitu PRK Pulai dan Simajeram yang baru lalu. Tetapi Peguam Negara tidak setuju. Peguam Negara kata tarikh awal ialah 4 hari bulan dan 5 hari bulan adalah hari akhir beliau. Jadi beliau jalankan tanggungjawab dia. Timbalan Speaker. Beliau tidak mahu lepaskan tanggungjawab yang diuruskan kepada orang lain sebagai pengganti. Yoto sabar saya. Oh, peraturan Dewan. Sabar dulu, saya masa pendek. No, masa boleh diberhentikan, tapi saya membangkitkan. Saya Muhammad, duduk, ini peraturan. Ya, soalan berkaitan peraturan. Silakan Yang Berhormat. Terima kasih Timbalan Speaker yang lebih arif. Peraturan 36/8 dan juga berkenaan yang menyentuh tentang hakim-hakim dan prosiding menjalankan keadilan di mahkamah, dan juga peraturan 36/6 sangkaan jahat. Kalau tak silap saya telah mendengar dengan tekun Yang Berhormat telah mencadangkan bahawa Perdana Menteri telah campur tangan dalam isu kes DNAA. Itu adalah jelas kami dengar. Saya rasa sebagai ahli backbencher, perkara ini telah diulangi beberapa kali, tapi saya tidak mahu membangkitkan isu peraturan. Kenyataan Yang Berhormat tadi adalah tidak teratur. Kenyataan Yang Berhormat tadi, Timbalan Speaker, mencadangkan bahawa seolah-olah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah mengarahkan pertuduhan terhadap Yang Berhormat Baginda Datuk ditarik balik. So saya minta tolong jangan ulangi, atau boleh, kalau boleh, Timbalan Speaker, ditarik balik kenyataan itu. Kita semua telah dengar perkataan campur tangan Perdana Menteri telah dengan jelas diungkapkan dalam perbahasan tadi. Terima kasih Timbalan Speaker. Mohon dipertimbangkan. Yang Berhormat, Julutong, bila peraturan ini seperti sedia kala, saya kena berhentikan apa yang dibahaskan dan membuat ruling dan seterusnya lah. Apa yang saya lihat, what transpire, what is happening, Yang Berhormat Hulu Terengganu banyak refer kepada dokumen-dokumen. Setuju betul atau tidak?
Betul-betul saya baca apa yang terdapat dalam temu ramah Baik. PM. Okey. Yang berhormat Jelutong telah membangkitkan isu-isu fakta yang telah dinyatakan oleh Yang Berhormat Luhut Terengganu. Kita kena akur satu benda ya. Kalau saya buat ruling, saya tidak mahu jadi unfair. Dengan izin, I would suggest with reference to what Yang Luhut Terengganu sebut tadi, dengan apa latar dia punya cerita tu, buatlah satu usul berkaitan di bawah 36.8 dan 36.6 yang berhormat nyatakan tadi. Biarlah kemudiannya satu ruling boleh dibuat. Faham Yang Berhormat Jelutong? Baik. Kita teruskan. Teruskan. Terima kasih Speaker Yang Arif. Terima kasih sebab saya Jelutong. Jelutong saya dengar. Saya kata seolah-olah ada campur tangan. Ya betul, seterusnya isu yang ingin saya bangkitkan juga di sini yang hangat diperkatakan sekarang di seluruh negara, isu kekurangan beras. Sesuatu yang pelik berlaku apabila negara kita mengeluarkan dikatakan 65% beras tempatan, 30% beras import. Tapi rata-rata yang berada di pasaran sekarang yang banyaknya yang 35%. Yang 60% itu hilang entah ke mana. Jadi persoalan ini perlu dijelaskan seberapa segera. Kerana kesian orang kampung yang di golongan asnaf, orang miskin, B40 di kampung-kampung yang sukar untuk mendapat barang atau beras dengan harga RM20 sekarang. Dan masalah baru pula timbul, saya dimaklumkan ialah yang 5 kilo pun dah tak ada. Jadi apakah kita nak menggalakkan rakyat kita untuk makan ubi kayu balik atau ubi gadung balik zaman Jepun, seperti zaman Jepun dulu? Jadi ini yang berlaku. Saya heran, sejak kerajaan baru ni ambil alih, ayam pun tak nak bertelur, beras pun hilang. Apakah bahana yang sedang menimpa negara kita betul? Isu yang kedua betul, isu hangat juga diperkatakan sekarang, terutama di Terengganu, mahasiswa yang akan mendaftar untuk masuk belajar graduan baru di universiti diwajibkan membuka akaun di RHB. Persoalan saya, kenapa RHB? Macam saya di Hulu Terengganu, cawangan bank itu tak ada di Hulu Terengganu. Cuma ada di Kuala Terengganu sahaja. Jadi semua mereka yang akan masuk universiti ini berkumpul di Kuala Terengganu sehingga kan bank buka pukul 9, pukul 10 dah habis nombor dah. Terpaksa mereka balik, datang lagi untuk esok hari. Jadi kalau boleh, kalau ini suatu benda yang perlu, apalah salahnya dibuka peluang ini kepada bank-bank lain, terutamanya bank-bank yang berada di kawasan luar bandar supaya memudahkan rakyat berurusan untuk kemasukan universiti. Jadi perlu penjelasan daripada pihak kerajaan berkenaan hal tersebut. Tuan Ibu Ketua, selain daripada itu, saya ingin juga menyentuh berkaitan dengan isu masalah di tempat saya. Sejak akhir-akhir ini, isu Hulu Terengganu adalah kawasan pertanian. Mereka tanam jagung, tanam kacang, tanam sawit dan sebagainya. Isu yang terbaru ialah isu gajah yang tak dapat diselesaikan. Saya rasa isu yang sama juga dihadapi di kawasan Kamera Highland. Jadi persoalannya sampai bila masyarakat ini harus berdepan dengan isu-isu sebegini, sedangkan ini dah satu-satunya sumber pendapatan mereka untuk meneruskan kehidupan mereka. Bayangkan kalau satu kebun sawit yang seluruhnya sampai 2-3 ekar hancur dimusnahkan oleh gajah. Jadi kita harap supaya tindakan yang segera, yang tuntas dilakukan untuk mengatasi masalah ini, di samping dengan rasa rahmah dan juga ihsan daripada kerajaan, hulurlah sedikit bantuan. Sekonyong-konyongnya mampu untuk menampung ataupun untuk mengurangkan beban masalah yang dialami oleh petani atau peladang-peladang ini. Saya melihat betul, isu seterusnya ialah berkaitan dengan pelancongan. Hulu Terengganu ada beberapa tempat pelancongan yang juga menarik, Sekayu, air terjun Sekayu, Bukit-Bukit, Bukit Kapal dan sebagainya. Jadi kita minta pelancongan supaya beri tumpuan pada kawasan-kawasan ini untuk menarik lebih ramai pelancong ke Hulu Terengganu. Hari ini dah ramai datang, tapi sebagainya ke Hulu Terengganu untuk nak melihat drawbridge. Tapi kita harap pelancong tersebut datang ke tempat lain di negeri Terengganu. Tuan Ibu Ketua, isu internet juga satu perkara yang sensitif ataupun yang kritikal di Hulu Terengganu dan kita harap pihak MCMC supaya beri tumpuan pada hal-hal tersebut.
Berkaitan, saya kembali kepada berkaitan musuh tanaman tadi, sekali lagi, dalam Dewan Yang Mulia ini, saya merayu kepada KDN untuk mengembalikan semula senapan-senapan rela kepada anggota-anggota rela. Kerana dengan adanya senapan-senapan ini, maka akan memudahkan pihak rela dan juga orang kampung mengawal musuh-musuh tanaman ke juga masalah besar saya sebutkan di hujung jadi seluruh negara. Babi, walaupun baru ni terkena hawa, tapi masih ada balik, kemudian gajah dan sebagainya. Tuan Dipertua, berkaitan dengan projek-projek yang telah dijanjikan oleh Perdana Menteri dahulu, kita ada beberapa masjid yang perlu baik pulih ataupun perlu dibina baru, iaitu Masjid Pasir Dula dan juga masjid di Kumang Palas. Dan diharap pihak kerajaan dapat menumpukan. Kerana Masjid Kumang Palas ini semasa pemerintahan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob telah meluluskan peruntukan tersebut, tapi oleh kerana bertukar kerajaan, saya tak tahu sejauh mana status tersebut. Kemudian berkaitan dengan isu bebas cukai di Tasik Kejip. Yang Berhormat, sila gulung. Kita minta supaya kerajaan menentukan ke mana hal tuju projek tersebut, adakah nak diteruskan ataupun nak dimatikan. Dan akhir sekali, Yang Bertua, berkaitan dengan SPMB yang mempunyai satu projek yang terbengkalai di Kuala Lumpur, dan diharap untuk menyegerakan penyiapan projek tersebut. Yang Bertua, oleh kerana masa tidak mengizinkan, saya berhutang banyak terima kasih dan mohon maaf tak ada apa yang saya nyatakan tadi. Cuma akhir sekali saya kembali kepada ayat hadis tadi, akan datang zaman kita ni iaitu pemimpinnya seperti singa, menteri-menteri dan wazir-wazirnya seperti serigala, kadi-kadi hakim-hakim seperti anjing, dan rakyat seluruhnya seperti kambing. Agar ini tidak terjadi di negara kita. Wallahu a'lam. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, betul. Terima kasih Yang Oleh Terengganu. Saya ambil kesempatan ini ya. Saya notis, saya ambil maklum bahawa sepanjang daripada hari ini dan pada hari pertama, banyak usul-usul atau percanggahan atau bantahan dibangkitkan oleh kedua-dua belah pihak, sebelah sini atau sebelah kanan, berpandu atas perbahasan yang asalnya daripada nota, TikTok dan sebagainya. Apa yang saya nak nyatakan di sini ya, jika sebelah sini atau di sebelah sini membuat usul, baik di 36 ke 18 ke 17, ada replikasinya. Ingin saya ingatkan ya, bila usul itu masuk, yang betul mengkaji, kalau saya lah ya, dan saya dapati apa yang diungkap di dalam Dewan ini tidak benar, 36-12 itu boleh masuk. Bila 36-12 itu masuk, perkara 44, peraturan 44, 1, 2 dan mungkin menjangkal kepada 44, 3 kejatuhan kuasa. Jadi ambil maklum ya. Itu saya punya pertimbangan lah. Kalau speaker atau timbalan 2 terpulang pada dia lah. Ya. Ambil maklum ya. Okey, seterusnya kita persilakan Yang Berhormat Padang Besar. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika tuan ingin memancing di Toman, jangan lupa membawa umpan. Wahai Datuk Speaker Yang Budiman, izinkan hamba memulakan ucapan. Terima kasih Datuk Yang Betul atas peluang dan ruang dalam perbahasan kajian separuh penggar RMK ke-12. Terima kasih kepada semua yang menyiapkan laporan tersebut. Suka saya membaca sepotong ayat berkaitan dengan ingat mengingati. Wazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Dan tetaplah kamu memberi peringatan, maka sesungguhnya peringatan itu memberi manfaat pada orang mukmin. Perbahasan saya akan dipacu oleh tiga isu utama, iaitu kemakmuran sempadan, keterjaminan makanan dan kemampanan institusi pendidikan TVET. Isu kemakmuran sempadan. Tan Sri Yang Dipertua, Perlis adalah sebuah negeri yang mempunyai kedudukan strategik sebagai hub perdagangan antarabangsa yang berada di dalam lingkungan segitiga emas pembangunan ASEAN. Hasil keberadaan di segitiga pembangunan Indonesia, Malaysia, Thailand atau IMTGT yang perlu dijadikan sebagai peluang keemasan sebagaimana Turki yang menjadi pintu masuk Eropah. Kajian segera perlu dilaksanakan
menjadikan Perlis sebagai pintu masuk ASEAN. Untuk merealisasikan perkara tersebut, perancangan perlulah seiring dengan pelaksanaan. Melihat kepada keadaan semasa di pintu kesempadan negara, terutama di Padang Besar, masih jauh perjalanan kita untuk menjadi sebuah negara yang hebat dan dahsyat. Dapat dilihat garisan putih jalan persekutuan sendiri pun pudar dan parit yang tidak diuruskan dengan baik membahayakan penduduk dan pelancong. Kebetulan Perlis pada tahun hadapan adalah tahun melawat Perlis 2024. Negara Thailand antara negara yang kehadapan dalam pelbagai sektor seperti pelancongan, pertanian maupun R&D. Sepatutnya negeri yang berada di sempadan sebetulnya perlu menjadi negeri yang maju hasil daripada limpahan daripada negara sempadan. Untuk mengimbangi kemampanan ekonomi dan kemakmuran sempadan, Perlis sebagai pintu masuk utama Malaysia belum bersedia dengan projek menaik taraf ISUKS pun masih di awang-awangan. Katanya lulus tetapi tak tahu bila nak mula. Cukup-cukuplah berpolitik, sekarang masa untuk bekerja. Bila negeri yang menjadi pintu masuk utama menjadi pintu masuk untuk sebuah negara menjadikan Malaysia maju secara otomatiknya akan wujud persaingan hebat dan dahsyat di sempadan antara kedua-dua negara. Satu perkara yang perlu diambil perhatian ialah pengawasan di sempadan. Adakah cukup hanya dengan pemantauan secara berjalan kaki? Tak kala dunia yang semakin canggih, pengawasan menggunakan teknologi yang hebat amatlah diperlukan bagi membantu penjawat awam kita di sana melaksanakan tugas dengan lebih berkesan dan kurang risiko. Tahniah kepada anggota keselamatan negara yang komited terus bertugas menjaga sempadan kita walaupun serba kekurangan. Isu keterjaminan makanan. Pasca COVID-19 menyaksikan seluruh dunia sedang berusaha untuk memulihkan industri keterjaminan makanan yang mana banyak negara cuba menghentikan ekspor mereka untuk memastikan negara mereka memiliki makanan yang cukup. Kita juga perlu berusaha ke arah menjadi kuasa pengeluar dan bukan hanya mengharapkan import daripada negara luar semata-mata. Di negara luar sedang berusaha menjadi kuasa besar dalam pengeluaran makanan. Kita masih ditakut lama dengan berharap kepada makanan import tanpa pedulikan peluang yang ada di negara kita. Sudah sampai masanya ke arah melahirkan petani, penternak dan daripada golongan muda. Sewaktu PKP, suasana yang agak kelam kabut ketika itu penuh cabaran, namun hasil kebijaksanaan mantan Perdana Menteri kita itu sentiasa berusaha untuk memastikan agar makanan sentiasa terhidang di meja rakyat. Jika hendak dibandingkan dengan sekarang, ada duit sedikit tetapi makanan tak cukup di pasaran. Padang Besar suka mengingatkan semula idea untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara pertanian berskala tinggi. Sudah sampai masanya kita bersedia di atas kaki kita sendiri, tidak lagi berharap kepada makanan ruji di negara orang. Cadangan saya kepada kerajaan, pelbagaikan insentif penyediaan makanan ruji kepada negeri-negeri yang sanggup mewartakan tanah negeri untuk industri makanan berskala besar dan memastikan keterjaminan makanan terus berada di paras yang terbaik. Pihak kerajaan melalui agensi perlu keluar daripada kompon lama dalam merombak dasar kaedah dan perancangan penanaman makanan ruji secara kekal. Kita memiliki tanah. Pak Mat tanam cili beberapa pokok dan menjualnya dengan harga sekilo RM10. Dapatlah Pak Mat bertahan untuk beberapa hari. Saya juga ingin menyentuh insentif pertanian untuk golongan OKU yang juga perlu kita ambil perhatian. Kita selalu dengar banyak kisah golongan ini yang mengecapi kejayaan. Sekiranya diberikan bantuan dan bimbingan yang sewajarnya, peluang untuk mereka pergi jauh pasti ada. Boleh minta luang? Boleh. Terima kasih Rasul. Terima kasih Speaker. Isu keterjaminan makanan ni setuju atau tidak Padang Besar? Kalau kita kata mendingan masalah makanan yang tidak terjamin sekarang, beras masalah sebagainya, kita tukar nama kementerian ini Kementerian Pertanian dan ketak terjaminan makanan. Setuju atau tidak? Setujulah aku. Nakal dia orang ni. Okey. Sekiranya diberikan bantuan, banyak peluang boleh dimanfaatkan. Cuma dikhawatiri keluar daripada mulut buaya masuk mulut naga. Saya memuji juga kerajaan Terengganu sendiri yang telah mengeluarkan beras sendiri, beras Terengganu. InsyaAllah semoga dapat dimanfaatkan oleh negeri lain.
Seterusnya, saya ingin mengingatkan semua ahli parlimen, terutama yang bergelar sebagai menteri, untuk memahami dan menelusuri konsep federalisme dalam perlembagaan negara. Tahniah kepada kementerian seperti MOTEK yang banyak membantu kami di Perlis. Tanpa rakyat, siapalah kita yang berada di sini. Dalam libat urus bersama APPJM SDG bersama YB Kota Belud baru-baru ini, kami sepakat dalam usaha menoktahkan kemiskinan, peruntukan ahli parlimen perlu diagihkan secara adil agar sampai kepada rakyat. Dalam kawasan kami juga ada pengundi di sebelah sana. Ingat semula laungan reformasi yang telah dilaungkan sebelum ini. Saya hanya cuba ingatkan, takut lupa. Kemampanan industri pendidikan TVET. TVET adalah satu bidang yang sangat penting dalam negara kita. Perlu diambil tindakan yang serius buat masa ini. Kita masih membicarakan tentang electric vehicle, sedangkan kita masih membincangkan tentang combustion engine, sedangkan sekarang orang dah bincang tentang electric vehicle. InsyaAllah, penubuhan kolej komuniti di setiap kawasan parlimen perlu diperhalusi. Setiap rakyat mempunyai hak untuk menerima pendidikan secukupnya, sama ada secara percuma atau bayar. Antara cara lain untuk mengeluarkan rakyat daripada kehidupan kemiskinan adalah dengan memberi perkhidmatan pendidikan secukupnya kepada mereka. Dan itulah cita-cita padang besar untuk memastikan semua rakyat mendapat pendidikan yang sempurna. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Tuan Besar. Saya jemput Ranau. Tuan Sri Yang Dipertua, terima kasih kerana diberikan laluan untuk mengambil bahagian dalam perbahasan mengenai kajian separuh penggal RMK 12 ini. Pertama-tama saya ingin mengucapkan syabas dan tahniah di atas usaha-usaha Kerajaan Persekutuan untuk menyambung beberapa projek sambungan yang sedia ada dan dalam usaha untuk membuat pembangunan baru di setiap wilayah Sabah, Sarawak dan Semenanjung. Di bawah kajian separuh penggal RMK 12 ini, Kerajaan Madani atau Kerajaan Persekutuan komited untuk membelanjakan sekurang-kurangnya 90 bilion setahun bagi tahun 2023 hingga 2025. Namun, persoalan yang terngiang-ngiang di pikiran kami, khususnya bagi Sabah dan Sarawak, ialah berapakah yang akan diperoleh oleh Sabah dan Sarawak daripada nilai 90 bilion ini? Adakah hanya sekitar 5 bilion atau 6 bilion setahun saja seperti mana tahun-tahun sebelumnya? Jika sekitar 5 hingga 6 bilion saja yang Sabah akan peroleh, maka saya melihat bahawa jurang perbezaan pembangunan antara wilayah akan tetap membengkak besar, lebih besar setiap tahun. Saya pernah katakan di Dewan ini dulu, 4-5 tahun yang lalu, bahwa jika inilah caranya Sabah dan Sarawak dilayan oleh Kerajaan Persekutuan, maka dalam tempoh 100 tahun pun Sabah Sarawak tetap kekal kurang serba-serbi dan sentiasa terkebelakang dengan rekan-rekan, sahabat-sahabat dan saudara-saudara kita di Semenanjung. Saya mencadangkan agar pihak Kerajaan Persekutuan berlaku adillah kepada Sabah dan Sarawak yang selama ini telah menyumbang ratusan bilion kepada hasil negara melalui minyak dan gas. Saya cadangkan supaya daripada 90 bilion yang dicadangkan untuk dibelanjakan kerajaan ini, 31% dari nilai ini diberikan kepada Sabah dan Sarawak bagi membantu pembangunan untuk kedua wilayah ini. Asas untuk pembahagian ini adalah ada logiknya. Jika kita mengambil kira bahawa pembagian kerusi MP di negara ini yang menang sekurang-kurangnya sepatutnya 31% daripada Sabah dan Sarawak. Kalau mau yang lebih wajar, kerana kita pemimpin-pemimpin kita di masa lalu telah dijanjikan dengan janji yang manis, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, maka sepatutnya 50% Semenanjung, 50% Sabah dan Sarawak. Kalau sekiranya mau yang lebih adil. Cara tokok lama pembagian dalam pembangunan, dana pembangunan kepada Sabah dan Sarawak setakat ini, saya melihat ianya pembagian peruntukan seperti melepas batuk di tangga. Jika Sabah Sarawak benar-benar dianggap sebagai saudara di dalam negara ini, kami layak dihargai dengan lebih adil dan saksama di dalam negara ini.
acap kali kita mendengar Sabah ketinggalan serba-serbi, miskin, tidak sesuai untuk pembelajaran anak-anak semenanjung di Sabah, dan pelbagai lagi keluh kesah berkaitan prasarana pembangunan penduduk Sabah, Sarawak yang dikatakan dayak, ketinggalan atau mundur. Jawapan yang jelas kepada perkara ini adalah kerana dana peruntukan yang diberi kepada Sabah dan Sarawak selama ini sangatlah tidak adil, tidak sungguh-sungguh prihatin, tidak wajar diperlakukan sedemikian dan tidak berbaloi dengan sumbangan yang diberikan oleh Sabah dan Sarawak selama ini kepada pembangunan negara. Belum terlambat rasanya kerajaan persekutuan yang ada mengubah mindset dalam agian peruntukan yang lebih adil kepada Sabah dan Sarawak. Janganlah berjanji kosong dengan kami. Ada yang berjanji langit dan bintang kepada rakyat Sabah sewaktu meraih undi. Namun selepas kerajaan dibentuk, orang kata habuk pun tarak. Janji 50% hasil Sabah dikembalikan ke dulu 50% janji kembalikan kepada Sabah mana? Yang 40% termaktub dalam perlembagaan negara. Sudah 60 tahun tidak pernah dilaksanakan untuk menyerahkan 40% hasil kepada negeri Sabah ini. Jadi di mana janji yang telah dibuat telah termaktub di dalam perlembagaan tidak dilaksanakan dengan tuntas oleh kerajaan persekutuan. Rakyat Sabah, sesama Sabah kecam mengecam. Antara satu dengan lain, jalan ke bulanlah Agung pun, tuanku yang di Pertuan Agong pun merasa jalan ke bulan. Internet lidutlah, tiada lampu mati karan, jembatan bambu dan lain-lain. Semua terbatas pembangunan yang ada kerana dana yang diberi kepada wilayah Sabah dan Sarawak ini tidak mencukupi dan sekadar hanya melepaskan batu ke tangga. Pelani Pertua, izinkan saya menyentuh 2-3 isu lain di kawasan saya sendiri. Berkaitan pertama, Jalan Miruru Ranau, Jalan Perancangan Lalu Mad Takutan. Kertas kerjanya sudah diberi, daripada UPN pun sudah diberi, dan ada komen dikatakan sudah masuk RP3, RMK 12-2023, tetapi sehingga sekarang abuk pun tarak. Minta supaya KKDW membuat tindakan yang segera. Kedua, Jalan Pinausuk, Kundasang, Kauluan Pinausuk, ini adalah daerah pelancongan. Jalan pun masih truk. Sudah dikatakan masuklah, sudah di dalam siling peruntukan, dibagi siling peruntukan. November 23 dikatakan telah lulus, sampai sekarang kita tidak melihat apa-apa. Dan saya juga mau menyentuh tentang jambatan yang dilawati oleh tuanku sewaktu lawatan mereka ke Sabah baru-baru. Saya berterima kasih kerana tuanku yang di Pertuan Agong telah mencemar duli melihat sendiri keadaan Sungai Liwagu di mana jembatan menuju ke Kampung Lukidau yang telah rosak teruk. Ini adalah kawasan saya. Dan saya senang hati karena Agong sendiri datang. Kenapa saya senang hati? Sebab kita juga sudah berikan surat yang berkaitan dan anggaran perbelanjaan pun sudah kita berikan pada awal tahun ini, pada bulan Mac. Sedangkan kerajaan yang lalu pun kita hantar surat. Kita tidak nampak apa-apa dibuat sehingga sekarang. Dan dengan lawatan tuanku, saya rasa pada kali ini tuanku sendiri sudah berpesan ketika berjumpa dengan pemimpin-pemimpin Sabah bahawa tindakan harus dibuat untuk menangani supaya pembinaan jembatan Lukidau ini dapat disegerakan. Banyak lagi isu-isu Tan Sri yang di Pertua, namun cukuplah sampai di sini. Dengan ini saya menyokong kajian seperpenggal yang ada. Terima kasih. Terima kasih Ranau. Saya jemput Sungai Besar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang. Tuan Yang Pertua, pertamanya Sungai Besar, ucapkan terima kasih atas ruang dan peluang kesempatan 7 minit ini pada petang ini untuk bersama-sama mengambil bahagian dalam sesi perbahasan kajian separuh penggal KSP RMK 12 2021-2025 di dalam Dewan Yang Mulia ini. Setinggi tahniah dan terima kasih kepada kerajaan yang lepas yang sangat bersungguh membangunkan ekonomi, sosial, pendidikan dan kesejahteraan kerohanian rakyat, dan paling hebat dalam keadaan sukar, dalam keadaan suram akibat pandemik COVID-19
Malaysia masih mampu mencatat pertumbuhan keluaran negara kasar KDNK sebanyak 8.7%, dikira yang terbaik di Asia Tenggara pada waktu ini. Sepatutnya Tuan Yang Dipertua, pertumbuhan ini berkembang lebih baik lagi pada tahun-tahun berikutnya dan mampu memberi kesejahteraan kepada rakyat. Tetapi hari ini, rakyat merasai segala kepayahan, kesusahan akibat ekonomi yang semakin suram, ringgit yang semakin menjunam, pasaran saham yang semakin ketinggalan, peniaga informal dan mikro semakin terkesan, dan segala kepayahan yang terpaksa dilalui rakyat ini adalah kesan daripada ketidakmampuan kerajaan mengawal harga barang keperluan yang semakin meningkat, sukar diperolehi dan menghimpit kemampuan rakyat untuk membelinya. Tuan Yang Dipertua, merujuk kepada kajian separuh penggal RMK ke-12 dalam tempoh 2 tahun, KDNK mencatat pertumbuhan purata yang memberangsangkan bagi tempoh 2021-2022. Alhamdulillah, melebihi sasaran yang telah ditetapkan sebanyak 31% daripada 175 sasaran ditetapkan telah dicapai dan 59% adalah mengikut jadual. Jelas, Tuan Yang Dipertua, tanpa perlu bersuluh, inilah pencapaian dan prestasi baik kerajaan terdahulu di bawah pimpinan Yang Berhormat Paguh dan Yang Berhormat Bera pada tempoh yang lepas. Tuan Yang Dipertua, izinkan saya menyentuh beberapa perkara dalam kajian separuh penggal, iaitu membangunkan masyarakat inklusif dan lebih berdaya tahan dalam bidang keutamaan mencapai kesaksamaan outcome bagi Bumi Putera, menerusi strategi memperkukuh pendidikan dan memperkasakan modal insan dengan meningkatkan penyertaan Bumi Putera dalam program profesional bertauliah. Alhamdulillah dan tahniah, kira-kira 20,901 peserta menyertai program peneraju tunas, peneraju skill dan peneraju profesional di bawah Yayasan Peneraju Pendidikan Bumi Putera YPPB sehingga 2022. Jelas sekali ini adalah pencapaian yang cukup besar serta berimpak tinggi yang dilaksanakan dalam tempoh kerajaan terdahulu. Begitu juga dengan strategi meningkatkan kualiti program latihan kemahiran dalam bidang TVET. Tadi menterinya ada, saya baru nak bercakap ni. Kita tahu ada program diploma vokasional yang telah diperkenalkan. Kita melatih tenaga mahir untuk negara bermula sejak 2013. Dah 10 tahun program ini dilaksanakan. Lebih 600 kursus jurusan kemahiran telah ditawarkan. Sebahagian besar telah mendapat akreditasi penuh daripada MQA. Maksudnya, kursus-kursus dan program yang telah dilaksanakan dapat pengiktirafan dan mendapat tauliah daripada MKA. Berpuluh ribu, mungkin beratus ribu graduan diploma vokasional yang terlatih, yang mahir telah berjaya dikeluarkan. Persoalannya, di mana mereka? Adakah mereka berada di pasaran pekerjaan sesuai dengan kemahiran mereka? Soalannya lagi, kenapa perlu bagi kelulusan membawa warga asing ke negara ini untuk keperluan beberapa sektor? Di kolej komuniti khususnya, ramai dilahirkan profesional, pakar dalam dandanan dan gunting rambut. Kebanyakannya anak Melayu. Kenapa masih lagi kononnya keperluan tukang gunting rambut warga asing untuk dibawa ke negara ini? Jadi sayang ni saya minta kepada Kementerian Sumber Manusia untuk memberi penjelasan. Tuan Yang Dipertua, berkaitan TVET juga, kita nak melihat berapa serius kerajaan menyediakan prasarana TVET di sekolah menengah khususnya. Kita nak bagi peluang kepada pelajar-pelajar yang tidak cenderung dalam bidang akademik. Kita tahu Tuan Yang Dipertua, setiap tahun lebih 50,000 pelajar SPM menamatkan persekolahan tanpa sijil SPM kerana gagal dalam mata pelajaran sejarah ataupun bahasa Melayu. Tuan Yang Dipertua, saya mengesyorkan melalui RMK 12 kita beri tumpuan penuh kepada pertambahan program vokasional menengah atas PVMA yang menawarkan SKM tahap 1, tahap 2 kepada pelajar tingkatan 4 dan tingkatan 5. Kita bagi peluang kepada pelajar yang tidak cenderung akademik untuk menguasai vokasional dalam waktu muda. Tak dapat SPM tak apa, tetapi mereka mampu memperoleh SKM dan boleh bersaing di pasaran kerja berkemahiran.
Saya mencadangkan Tuan Yang Pertua melalui bajet 2023 nanti dan pertambahan bajet RM ke-12, setiap sekolah menengah seluruh negara sekurang-kurangnya diwujudkan 2 atau 3 kelas program vocational seumpama ini, ataupun kita kembalikan semula subjek mata pelajaran vocational MPV di setiap sekolah. Ini Tuan Yang Pertua adalah waktu sistem pendidikan kita perlu berubah kepada sistem work-based learning dengan izin, iaitu pendidikan berasaskan kerjaya. Juga ada satu lagi program berkaitan TVET, iaitu program Perantisan Industri Menengah Atas PIMA untuk pelajar tingkatan 4 dan tingkatan 5 di bawah KPM. Kita mengharapkan perlu diperbanyakkan, perlu diperluaskan supaya mereka keluar pada usia 17 tahun nanti sudah memiliki kemahiran. Tuan Yang Pertua, saya daripada kawasan Sungai Besar, kawasan Anjung Selangor, kawasan Jelapang Padi, yang mana rata-rata rakyat adalah daripada petani dan pesawah. Mereka ini adalah lebih 200,000 pesawah seluruh negara yang setiap hari bergeluman dengan lumpur, pacat, lintah dan bermacam-macam lagi semata-mata nak menyumbang kepada dasar jaminan makanan negara. Hari ini Hari Tuan Yang Dipertua, para petani, para pesawah setiap hari keluh kesah, hasil semakin kurang, kos semakin meningkat, sewaan semakin tinggi, input pertanian baja, harga racun terlalu tinggi, langsung seolah-olah tidak diberi perhatian oleh kerajaan. Benih semakin mahal, dapat rintihan daripada pesawah, benih tak berkualiti, mahal pula tu, kadang-kadang sukar diperolehi. Baru sahaja pesawah tersenyum kerana subsidi naik daripada 360 ke 500 per tan, tak lama kemudian muram semula kerana harga beras naik mendadak. Beras tempatan tiba-tiba hilang daripada pasaran. Saya mohon Kementerian Pertanian melalui agensi berkaitan ambil peduli, ambil cakna rintihan pesawah, juga rintihan rakyat berkaitan harga beras yang sangat melambung. Sikit lagi Tuan Yang Pertua. Sama juga dengan penanam-penanam kontan yang terpaksa menanam hasil-hasil sayuran, jagung, timun. Bila keluar hasil, diambil oleh orang tengah. Harganya lebih rendah daripada harga pasaran. Ada setengah penanam kontan tak petik hasil kerana petik hasil saja tidak mampu nak menampung upah pekerja. Kalau di ladang 7%, di pasar 4%, saya mohon Fama bangkitlah, bantulah penanam-penanam kontan ini supaya mereka boleh mendapat hasil yang sesuai dengan hasil kerja mereka. Last sekali Tuan Yang Pertua, saya nak menyentuh sedikit berkaitan hospital di kawasan saya, iaitu Hospital Tengku Ampan Jemaah Sabak Benam yang menjadi hospital utama bagi lebih 120,000 rakyat di 2 parlimen, iaitu Parlimen Sabak Benam dan Parlimen Sungai Besar. Saya mohon atas nama kesejahteraan kesihatan rakyat, hospital ini perlu dinaik taraf kepada hospital pakar ataupun dinaik taraf perkhidmatannya. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Terima kasih. Saya mohon menyokong. Tuan Besar, saya jemput Jelutong. Datuk Seri Speaker, terima kasih di atas peluang yang telah diberikan kepada saya untuk turut membahas kajian rancangan Malaysia ke-12 yang telah dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Pertamanya, sebagai ahli parlimen daripada Pulau Pinang, saya berterima kasih di atas pembentangan ini. Pada masa yang sama, saya ingin melontarkan beberapa soalan kepada menteri-menteri berkenaan, terutamanya Menteri Sumber Asli, berkenaan dengan projek Tebatan Banjir, rancangan Tebatan Banjir Sungai Pinang, di mana pada asalnya di bawah rancangan Malaysia ke-7, projek itu telah diumumkan dengan belanja sebanyak 600 juta dan kemudiannya diumumkan sekali lagi di bawah rancangan Malaysia ke-11 dengan jumlah anggaran perbelanjaan 150 juta. Cumanya Datuk Seri Speaker, sehingga hari ini kita lihat bahawa di kawasan Jelutong, di kawasan Sungai Pinang, perkara ini sebentar. Tan Sri Speaker. Ya, terima kasih Tan Sri Speaker.
projek ini, maafkan saya Tan Sri Speaker, projek ini tidak dilaksanakan lagi. Dan saya cuma ingin mengangkat perkara ini kepada menteri berkenaan dan kepada kerajaan untuk memastikan bahawa projek ini diberi perhatian dan dilaksanakan dengan segera, kerana baru-baru ini pun bila berlakunya hujan lebat, banjir kilat telah berlaku di Jalan P. Ramlee, di Datuk Keramat dan perkampungan-perkampungan yang berdekatan. Pada masa yang sama, saya berterima kasih kepada kerajaan, kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, khususnya juga kepada Menteri Pengangkutan yang telah mengusahakan projek LRT di Pulau Pinang dan juga projek perluasan lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang. Projek transit aliran ringan LRT Pulau Pinang adalah sesuatu yang telah ditunggu oleh rakyat Pulau Pinang untuk masa yang begitu lama. Kita bersyukur dan berterima kasih. Saya ingin merakamkan ucapan jutaan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan juga kepada Menteri Pengangkutan, kepada kerajaan di atas pengumuman projek ini, iaitu projek transit aliran ringan yang saya jangka akan mengurangkan kesesakan lalu lintas di Pulau Pinang dan juga perluasan lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang. Pada masa yang sama, saya juga ingin berterima kasih kepada kerajaan yang telah mengumumkan, yang telah memperkenalkan 4 buah feri baru untuk membantu rakyat di Pulau Pinang yang berulang alik daripada seberang ke Pulau Pinang dan Pulau Pinang ke seberang. Kerana kesemua feri-feri ini dapat sedikit sebanyak mengembalikan nostalgia feri yang lama. Pada masa yang sama, Tan Sri Speaker, saya ingin membawa kepada perhatian Dewan Yang Mulia ini bahawa mantan mantan Menteri Kewangan, mantan Menteri Kewangan iaitu Yang Berhormat Bagan, ketika beliau menjadi Menteri Kewangan telah mengumumkan bahawa 30 juta akan diberikan kepada Suruhanjaya Pelabuhan Pulau Pinang dengan syarat supaya perkhidmatan feri lama itu dikekalkan. Dan perkara ini juga telah diumumkan kembali, disahkan kembali oleh Yang Berhormat Menteri Kewangan ketika di bawah kerajaan pimpinan Tan Sri Muhyiddin, Yang Berhormat Paguh. Jadi cuma permintaan saya adalah, bolehkah sekurang-kurangnya feri yang lama, 1 atau 2 feri yang lama itu diperbuat yang baru dan diperkenalkan semula, kerana Tan Sri Speaker sedia maklum, rata-rata yang datang ke Pulau Pinang ini akan selalunya berkunjung untuk merasakan pengalaman untuk menaiki feri yang lama. Itu adalah permintaan saya. Pada masa yang sama, Tan Sri Speaker, saya amat berterima kasih di atas pengumuman yang telah dibuatkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri berkenaan dengan mitra. Cuma permintaan saya berkenaan mitra adalah supaya cara pengagihan dana itu dibuat dengan cara yang lebih transparent, yang lebih ikhlas, yang lebih telus, dan banyak lagi ahli-ahli parlimen diturut serta untuk melibatkan diri untuk memastikan sasaran itu tercapai. Dan permintaan saya adalah juga, saya difahamkan ada juga ramai pelajar-pelajar India, lebih kurang 30 orang yang telah mencapai pencapaian yang cemerlang, yang memohon untuk mendapat kedudukan tempat di universiti tempatan untuk jurusan membelajar sebagai seorang doktor. Saya juga memohon supaya Kementerian Pendidikan Tinggi memberi perhatian kepada perkara itu. Pada masa yang sama, saya di sini amat prihatin bahawa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mempunyai tugas yang begitu mencabar dalam di akhir-akhir ini. Terdapat pelbagai pihak yang cuba untuk mengkucar-kacirkan pentadbiran, mengganggu pentadbiran beliau dan juga menyebabkan keadaan dan suasana politik yang tidak begitu tenteram. Tetapi saya di sini kagum dengan kunjungan yang dibuat oleh
salah seorang pelakon terkenal daripada India, iaitu Rajinikanth, kepada superstar Rajinikanth, kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, dan dalam ulasan yang dibuat oleh Rajinikanth, beliau kagum dengan cara Yang Amat Berhormat Perdana Menteri melaksanakan tugasan beliau sebagai seorang Perdana Menteri, di mana beliau membela rakyat yang susah, dan Rajinikanth juga begitu kagum dengan permulaan kerjaya sejarah politik bermula daripada masa reformasi sehinggalah sekarang. Dan gelaran Talaiwa yang diberikan kepada Rajinikanth itu saya rasa sepatutnya juga diberikan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Boleh kita mula menggelar beliau sebagai Talaiwa juga. Pada masa yang sama, Tan Sri Speaker, saya ingin merakamkan juga ucapan takziah. Ini adalah daripada hati sanubari saya. Penang, saya tak bagi. Minta maaf, saya tak masa. No. Saya nak landing. Mitra orang India ni. Bila saya habiskan, saya bagi. Pasal mitra. Tan Sri Speaker, saya nak habiskan dulu, baru saya bagi. Saya nak bela orang India ni. Saya ingin merakamkan ucapan takziah kepada almarhum Datuk Seri Salahuddin bin Ayub, atau saya selalu menggelarnya sebagai Abang Salahuddin, mantan ahli Parlimen Pulai. Pemergian beliau secara mengejut mengingatkan saya tentang betapa pentingnya dalam perjuangan politik ini kita ada rakan-rakan karib yang boleh berdiri bersama-sama kita. Pantun yang saya nak ucapkan atau saya nak kongsi di sini adalah: naik pesawat ke bukit tinggi, baru berangkat berdoa dalam hati. Jauh di mata, dekat di hati, itulah tanda persahabatan sejati. Saya nak memberikan pantun ini kerana dewasa ini ada ahli-ahli politik, ahli-ahli parlimen yang berani melontarkan perkataan hipokrit kepada kita apabila telah bersama-sama kita dalam perjuangan ini selama lebih kurang 5-6 tahun. Saya nak tanya, ada ahli-ahli parlimen atau mantan Perdana Menteri yang berani mengeluarkan perkataan pendatang kepada kita, yang berani meminta supaya sekolah-sekolah aliran Tamil dan aliran Cina diharamkan. Tetapi ahli parlimen ini melontarkan perkataan hipokrit terhadap kita. Apakah ahli parlimen ini berani bertanya perkara yang sama kepada mantan Perdana Menteri yang mahu sekolah-sekolah aliran Tamil, sekolah-sekolah aliran Cina diharamkan? Dan ada juga ahli-ahli parlimen yang telah menyebabkan langkah Sheraton seperti Yang Berhormat Pagoh. Apakah respons Yang Berhormat ahli parlimen ini? Adakah beliau berani panggil Yang Berhormat Pagoh sebagai seorang hipokrit? Ada juga seorang ahli parlimen yang selalu menghasut rakyat untuk menjatuhkan kerajaan ini. Tetapi ahli parlimen ini daripada MUA berani memanggil kita sebagai hipokrit. Sepatutnya beliau menggelar, kalau betul-betul berani, saya tak bagi jalan. Saya minta. Saya tak bagi jalan. Ni untuk mitra. Saya tak bagi jalan. Orang India mitra ni dah habis. Duit mitra pergi Saya dah landing. Kalau betul pemergian Abang Salahuddin ini menyebabkan kita betul-betul merasakan bahawa dalam perjuangan politik ini kita perlukan rakan-rakan karib yang begitu bersemangat bersama-sama kita. Jangan sekali-kali kita berlaku seperti ahli parlimen MUA yang melupakan jasa Pakatan Rakyat, jasa ahli-ahli Parlimen Harapan, jasa Jentera Harapan yang membantu beliau memenangi pilihan raya di MUA. Tan Sri Speaker, Masa. Saya mohon menyokong. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Sejemput Kuala Krai. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Terlebih dahulu izinkan saya memanjatkan rasa kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana diberi peluang untuk Kuala Krai serta dalam perbahasan kajian seperpenggal rancangan Malaysia ke-12 pada hari ini 14 September 2023 di Dewan Yang Mulia ini. Tentunya perbahasan saya pada hari ini bagi mewakili rakyat saya di Kuala Krai yang saya kasihi. Tan Sri Yang Dipertua,
Pembentangan kajian seperpenggal RMK12 oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada 11 September 2023 yang lalu tentunya dipenuhi dengan janji-janji muluk dan manis. Namun perlu diingatkan sebagaimana janji-janji sebelum menjadi kerajaan yang akhirnya sehingga sekarang masih belum tertunai, malah lebih teruknya seakan tidak mampu untuk ditunaikan. Tentunya janji minyak turun yang diulang-ulang beberapa kali, sehingga kini masih tidak muncul lagi walaupun disebut bahawa itu janji lama. Tetapi ucapan pada 17 Julai 2022 dalam Kongres PKR ke-16 masih terngiang-ngiang di telinga kita. Malah manifesto menjadi tunjang utama sesebuah kerajaan yang menang atas janji tersebut pun dilanggari dan entah ke mana kesudahannya. Misalnya, janji peruntukan sama rata kepada semua ahli parlimen tanpa mengira parti termasuk pembangkang, sehingga kini tidak dinoktahkan. Berbagai alasan diberikan kena ada perjanjian dan sebagainya. Untuk rekod, Kelantan, Kedah dan Perlis yang merupakan negeri-negeri perikatan nasional telah mengumumkan pemberian peruntukan yang sama kepada semua adun termasuk pembangkang sebaik sahaja kerajaan terbentuk. Untuk rekod Dewan Yang Mulia ini di zaman PH 1.0 iaitulah 2018-2019, peruntukan diberikan kepada pembangkang sebanyak RM100,000, diikuti Perikatan Nasional sebanyak RM300,000 dan PM ke-9 ataupun Kerajaan Keluarga Malaysia sebanyak 38 juta dengan termeterainya MOU untuk kestabilan kerajaan di waktu itu. Tetapi kini PH 2.0 ataupun PHBN tiada satu sen pun peruntukan disalurkan kepada ahli parlimen pembangkang atas alasan perlu kepada rundingan. Soalan saya, rundingan apa yang diperlukan? Kerana kerajaan campuran hari ini mempunyai 2/3 majoriti sebelum MUA menarik sokongan berbanding sebelum sewaktu PM ke-9. Sedangkan kerajaan ini dicanangkan sebagai kerajaan madani yang tertubuh atas perjuangan reformasi yang begitu panjang. Apakah menafikan hak dan mendiakkan janji manifesto adalah madani? Nabi bersabda, al-muslimuna ala syurutihim. Orang Islam itu terikat dengan syarat ataupun janjinya. Adakah bentuk pemerintahan seperti ini selaras dengan perjuangan reformasi? Atau adakah kerajaan hari ini mengulangi kerajaan BN terdahulu yang ditentang habis-habisan oleh pemimpin yang meneroji kerajaan pada hari ini? Tuan Sri Pertua, saya meneliti dokumen KSP ini dan menaruh rasa kebimbangan adakah kerajaan mampu melaksanakannya. Dokumen yang baik perlu disokong oleh kehendak dan kesungguhan pihak terlibat, disertakan dengan pelaksanaan yang serius dan serta telus. Saya ingin memaklumkan bahawa di bawah sana pastinya menjadi kebimbangan kepada rakyat terbanyak apabila sekali lagi pelbagai insentif yang digariskan akan menjadi sebuah retorik serta halwa telinga semata-mata. Orang kata akan menggelarkan nanti lepak. Ini bukan sahaja melibatkan kebimbangan rakyat, tetapi pelabur juga masih tidak yakin dengan kerajaan hari ini. Tan Sri Pertua, lebih memberikan kenaikan harga barang-barang keperluan asas seperti beras, gula, telur dan minyak masak seakan tidak terbendung. Terbaru beras tempatan dikatakan hilang dalam pasaran sebagaimana telur dan ayam sebelumnya. Kita nak jadi negara apa ini sebenarnya? Menteri membuat kenyataan seolah-olah tiada isu di bawah sana. Saya nak tanya Yang Berhormat Menteri Keterjaminan Makanan, adakah beliau tidak turun padang melihat sendiri kesengsaraan rakyat? Jangan turun dengan kapek merah, tak akan jumpa permasalahannya. Tuan Sri Pertua, seluruh Malaysia dan dunia digegarkan dengan isu perundangan yang tempang di Malaysia. Apabila beberapa kes yang menjadi keutamaan tiba-tiba dibuang begitu sahaja. Apa sahaja alasan yang diungkapkan? Ternyata kes-kes ini adalah memberi petunjuk kepada seantero dunia bahawa Malaysia kembali mengundur ke belakang dalam isu perundangan negara. Ternyata raungan reformasi yang menjadi siulan dan harapan seluruh rakyat benar-benar menjadi reformati ataupun nasib basi di saat sambutan ulang tahunnya yang ke-25. Tan Sri Pertua, dalam kerangka kajian seperpenggal RMK12, antara 17 anjakan dan 71 strategi yang digariskan ialah berkaitan dengan perumahan rakyat. Saya ingin menarik perhatian tentang saiz rumah yang disediakan kepada rakyat seperti rumah PPR yang terlalu kecil sekitar 800 kaki persegi dan juga rumah PPRT sekitar 700 kaki persegi. Saya ingin mencadangkan agar dapat dikaji balik saiz rumah tersebut supaya penghuni dapat hidup dengan lebih selesa, khususnya yang mempunyai anak yang ramai.
pihak kementerian berkaitan boleh belajar dengan pihak Majlis Agama Islam Kelantan ataupun MAIK yang membina rumah mengikut saiz keluarga. Ada yang dibina 3 bilik dan yang paling besar ialah 5 bilik. Dan satu lagi cadangan saya ialah bagi rumah PPR yang dibina melebihi 3 tingkat, termasuklah ground floor mestilah mempunyai lift. Kerana sekarang ini saya difahamkan 4 tingkat tak termasuk ground floor barulah ada lift. Tan Sri Pertua, dalam pembentangan KSP RMK 12 ini, Kelantan diumumkan untuk mendapat beberapa projek, antaranya ialah menaik taraf lebuh raya Timur Barat dari Gerik ke Jeli. Namun saya mencadangkan agar lebuh raya baru dapat dibina, menghubungkan Gerik ke Jeli terus ke Pasir Putih dan bersambung ke LPT di Gemuruh, Terengganu. Kelantan sepatutnya diberikan tumpuan khusus bagi tujuan di atas, bagi memboleh Kelantan menikmati pembangunan dan kemajuan setara dengan negeri-negeri lain di Malaysia ini. Saya amat mengharapkan agar hak royalti petroleum dapat dinikmati oleh rakyat Kelantan. Begitu juga saya mengharapkan agar hasil nadi bumi ataupun REE dapat dinikmati oleh rakyat Kelantan. Saya ingin mendapatkan penjelasan. Apakah perancangan dan strategi kerajaan dalam membantu negeri-negeri terutama Kelantan dan Kedah bagi menyediakan fasiliti berkaitan elemen REE yang akhirnya rakyat yang akan menerima manfaat. Saya memohon agar hasil bumi rakyat Kelantan tidak lagi dirompak tanpa diberikan hak yang sepatutnya kepada rakyat Kelantan. Oleh itu, menoktahkan kemiskinan tegar haruslah dilihat dari sudut pandang yang luas dan menyeluruh. Tan Sri Pertua ada sikit lagi, minta laluan sikit lagi. Selain kelulusan projek takuan air pinggiran sungai atau TAPS di Labok Macang, saya ingin mencadangkan agar pihak kerajaan dapat meneliti untuk membina sebuah empangan, iaitu empangan lebih. Kepalanya berada di jajahan Gua Musang dan ekornya berada dalam Kuala Kerai. Keperluan empangan ini selain daripada dapat menjana kuasa, ianya akan menjadi penghalang banjir di Kuala Kerai dan sudah tentu akan menyediakan air jernih yang dapat dimanfaatkan oleh rakyat seluruhnya. Yang akhir, Tan Sri Pertua, saya mengambil peluang ini untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua rakyat yang mengundi dalam pilihan raya di 6 negeri baru-baru ini. Kelantan, Terengganu dan Kedah dapat mengekalkan pentadbiran masing-masing dengan peningkatan undi yang amat ketara. Malah pertambahan kursi di Selangor, Pulau Pinang dan Negeri Sembilan kepada Perikatan Nasional menunjukkan satu anjakan paradigma yang disuarakan terutama oleh anak muda. Alhamdulillah, tentunya di Kuala Kerai sendiri berjaya mengekalkan keempat-empat dunia dengan peningkatan undi yang sangat tinggi. Saya mengambil peluang ini untuk mengucapkan jazakumullahu khairah kepada semua pengundi. Ternyata anak muda bersama kita. Kenyataan kawan-kawan sebelah sana yang merendahkan dan memperlekehkan undi daripada anak muda apabila anak muda tidak memberi sokongan kepada mereka. Semestinya ini adalah penghinaan yang tidak boleh diterima oleh semua pihak, terutama anak-anak muda semua. Pantun yang terakhir, Tan Sri Yang Dipertua, indah semerbak bau setanggi, harumnya terkenang sampai mati. Undi anda kami sanjungi. Terima kasih seikhlas hati. Akhirnya saya mengucapkan sekalung tahniah kepada sahabat saya daripada MUA yang pertahankan prinsipnya, tidak sebagaimana yang masih duduk di sebelah sana dalam keadaan mereka bersama-sama menyanyikan hoi ya hoi sebelum PRU ke-15 pada hari ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jemput Tampin, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Saya ingin memulakan perbahasan dengan selangkap pantun dengan mencerminkan iktizam kerajaan menerusi kajian separuh penggal RMK ke-12 ini. Negara Malaysia maju sentosa, didiami penduduk berbilang bangsa. Perpaduan rakyat, agenda bersama. Pembangunan dikongsi, rakyat jelata. Tan Sri Yang Dipertua, secara dasarnya kita perlu memperakui bahawa RMK ke-12 yang telah dibentangkan pada 27 September 2021 menunjukkan perkembangan positif setakat ini. Antaranya pertumbuhan KDNK yang melebihi sasaran awal, indeks kesejahteraan rakyat yang meningkat dan kedudukan ke-38 dalam sub-indeks kecekapan kerajaan. Saya fikir adalah wajar untuk kita memberi penghargaan kepada Yang Berhormat Bera selaku Perdana Menteri ke-9 atas kepimpinannya mengetuai kerajaan sebelum ini. Walau bagaimanapun menyedari hakikat bahawa Malaysia tidak terlepas daripada cabaran ekonomi global dan geopolitik yang semakin menekan. Kita sememangnya perlu memberi penghargaan
kepada Yang Amat Berhormat Tambun dan pihak kerajaan kerana tampil dengan anjakan baru menerusi kajian separuh penggal ini. Perkara ini secara tidak langsung telah menunjukkan bahawa kerajaan pada hari ini tidak sesekali berasa selesa dengan pencapaian yang dikecapi oleh negara. Sesungguh pun begitu, kita juga perlu memperakui bahawa dokumen KSP ini masih belum sempurna dan mempunyai kelompangannya yang tersendiri. Tan Sri Yang di-Pertua, keseimbangan pembangunan antara bandar dan luar bandar amat penting untuk memastikan pengagihan peluang dan hasil yang lebih saksama. Keseimbangan pembangunan khususnya negara membangun seperti kita adalah dituntut kerana itulah prasyarat yang membolehkan Malaysia mencapai status negara maju. Umum mengetahui Malaysia sudah melalui 11 fasa pelan jangka sederhana, namun jurang pembangunan antara bandar dan luar bandar masih kelihatan. Kawasan luar bandar yang meliputi hampir 75% daripada keseluruhan kawasan negara masih lagi terhad dari sudut pengaksesan infrastruktur asas. Perkara ini tidak boleh dibiarkan berlanjutan kerana masyarakat luar bandar juga turut berperanan sebagai penyumbang kepada KDNK negara. Masyarakat luar bandar khususnya di Tampin begitu mendambakan pembangunan supaya mereka juga berpeluang untuk memperolehi pendapatan yang lebih baik. Justru itu saya menggesa kerajaan merangka suatu dasar yang boleh menoktahkan ketidakseimbangan pembangunan dan ekonomi antara bandar dan luar bandar. Peluang-peluang pekerjaan baru perlu diwujudkan di kawasan luar bandar. Tan Sri Yang di-Pertua, peranan kerajaan menerusi Felda dalam meningkatkan taraf sosioekonomi masyarakat luar bandar dan merapatkan jurang ekonomi antar kaum tidak boleh dinafikan. Saya menyambut baik hasrat murni kerajaan yang memperkenalkan insentif khas sumbangan kesihatan rahmah sebanyak RM300 kepada penoloka yang berumur 65 tahun ke atas menerusi KSP ini. Begitu juga dengan tekad kerajaan untuk membina sebanyak 12 pusat hemodialisis di semua kawasan Felda. Inisiatif ini secara tidak langsung telah menjadi pelengkap kepada kebertanggungjawapan kerajaan terhadap nasib penoloka khususnya generasi pertama. Bagi penoloka generasi kedua pula, isu mustahak yang masih menghantui golongan berkenaan sejak 10 tahun lalu adalah berkenaan tempat tinggal ataupun perumahan. Pelbagai kaedah juga telah dilakukan sebelum ini seperti pembentakan kertas putih Felda, termasuklah pengumuman pengenalan semula konsep banner sendiri semasa RMK12 ini dibentangkan. Namun pendekatan yang sudah dilaksanakan seolah-olah menemui jalan buntu dan tidak membantu generasi kedua untuk memiliki rumah kediaman mereka sendiri. Saya berharap supaya kerajaan mempertimbangkan supaya Akta Penempatan Berkelompok 1960 dapat dipinda dengan secepat yang mungkin. Dengan kaedah tersebut, generasi kedua boleh membina rumah mereka sendiri tanpa melibatkan perbelanjaan besar yang perlu ditanggung oleh kerajaan. Selain itu, saya juga menggesa pihak kerajaan supaya memberikan penekanan sewajarnya terhadap projek-projek perumahan generasi baru Felda yang terbengkalai. Saya percaya kebijaksanaan kerajaan perpaduan pada hari ini mampu berbuat demikian dan mengembalikan keyakinan orang Melayu yang menduduki tanah rancangan ini. Tan Sri Yang di-Pertua, melalui anjakan besar pembudayaan masyarakat madani yang berlandaskan maqasid syariah, prinsip akhlak dan kerohanian dalam perkhidmatan awam serta pendidikan. Begitu juga dengan tekad kerajaan untuk memperkukuh negara sebagai pusat kewangan Islam global menerusi KSP ini. Saya berpendapat sudah tiba masanya kerajaan menyemarakkan kembali dasar pendidikan tahfiz negara yang pernah dilancarkan oleh Datuk Seri Najib selaku Perdana Menteri ke-6 pada tahun 2016. Perhargaan harus diberikan kepada Yang Amat Berhormat Bagan Datuk selaku pengurusi jawatankuasa projek khas Hufaz Profesional kerana berjaya memastikan pelan tindakan DPTN 2.0 dapat dilancarkan pada Mac yang lalu. Saya difahamkan sebanyak 7 modul yang signifikan telah dibangunkan menerusi dasar tersebut bagi merealisasikan agenda melahirkan generasi Hufaz Profesional. Kesinambungan kepada DPTN adalah sangat dituntut supaya peranan dan kedudukan Al-Quran terus memainkan peranan penting dalam pembangunan Malaysia Madani. Bagi meraihkan lulusan Mahat Tahfiz yang istiqamah berjuang untuk meneruskan pemeliharaan Al-Quran, saya mencadangkan supaya DPTN 2.0 dibentangkan di Parlimen. Sesungguhnya dasar pendudukan tahfiz ini berupaya meningkatkan kefahaman terhadap Islam sekaligus dapat menolak golongan yang mengamalkan ekstremisme dan menggunakan label Islam sebagai alat demi kepentingan.
Selain itu, saya juga bercadang supaya Parlimen Tampin dijadikan sebagai Taman Ilmu Islam kerana terdapat Institut Tahfiz Al-Quran Negeri Sembilan, MLSM Luar Bak Gemencih, Mahan Ahmadi Gemencih dan pondok-pondok tahfiz. Cadangan ini sangat dan boleh dilaksanakan sekiranya kerajaan bersetuju membina sebuah universiti yang berteraskan pengetahuan agama Islam di Tampin. Tuan Yang di-Pertua, isu kos hidup merupakan masalah mendesak yang perlu ditangani oleh kerajaan bagi membolehkan rakyat menikmati kehidupan lebih bermaruah. Meskipun kos hidup kita adalah yang terendah di peringkat global dan berada di kedudukan 107 berbanding negara lain, namun keadaan poket rakyat amat meresahkan. Sejak itu saya menyambut baik tekad kerajaan untuk memperhalusi mekanisme penyampaian subsidi bersasar sebagai satu anjakan utama ekonomi mandani. Persoalan semula subsidi elektrik, diesel dan petrol serta bantuan sosial lain memangnya perlu dilakukan untuk memastikan nasib rakyat yang tidak bernasib baik mendapat pembelaan sewajarnya. Saya amat bersetuju dengan cadangan Yang Berhormat Titi Wangsa supaya kerajaan menghentikan blanket subsidi dan menggantikannya dengan pengagihan tunai kepada golongan sasaran. Tindakan ini secara tidak langsung mampu untuk menghentikan masalah berkaitan kehidupan dan penyelewengan subsidi. Tan Sri Yang di-Pertua, akhirnya saya selaku ahli UMNO dan ahli Parlimen UMNO, ulasan saya mudah dan pendek sahaja berkenaan segala pendakwaan politik dan ujian yang dihadapi oleh Yang Amat Berhormat Bagan Datuk sejak tahun 2018 yang lalu. Itulah harga yang perlu dibayar oleh seorang pemimpin yang sanggup dan berani berdepan dengan risiko demi menyelamatkan parti UMNO daripada dibubarkan. Di kesempatan ini saya juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Negeri Sembilan yang telah memilih kerajaan perpaduan di bawah kepimpinan Yang Berhormat Jelebu. Barisan Nasional Pakatan Harapan dengan hebat dan dahsyatnya telah mempertahankan Negeri Sembilan daripada gelombang yang melanda. Keputusan tersebut telah membuktikan bahawa UMNO kekal relevan dan lebih diterima di Negeri Sembilan berbanding Perikatan Nasional. Tan Sri Yang di-Pertua, akhirnya diharapkan dan kita berdoa agar kerajaan perpaduan hari ini terus fokus membantu masyarakat dan dijauhi daripada kerengga-kerengga yang mengganggu kestabilan negara. Sekian saja daripada saya setakat ini. Besar harapan saya agar segala pandangan dan cadangan diberikan sebentar tadi mendapat perhatian kerajaan. Sekian, terima kasih. Saya mohon menyokong. Hidup kerengga. Terima kasih Tampin. Saya jemput Labuan. Sini Tan Sri Yang Pertua. Oh ya. Labuan. Terima kasih Tan Sri Yang Pertua kerana memberikan saya ruang untuk turut serta membahaskan kajian separuh penggal RMK 12 yang dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Tambun pada hari Isnin yang lalu. Tan Sri Yang Pertua, Yang Amat Berhormat Tambun telah menyatakan dalam ucapan beliau bahawa sebelum tahun 2020, KDNK menguncup pada kadar negatif 5.5%. Namun pada tahun 2020, KDNK meningkat pada kadar 3.3%. Walaupun pada ketika itu, negara masih berdepan dengan wabak COVID-19. Manakala dalam tempoh tahun pertama RMK 12, yakni dari tahun 2021 hingga 2022, negara telah mencatat pertumbuhan purata KDNK sebanyak 5.9%. Yang Amat Berhormat Tambun juga turut menyatakan bahawa 31% daripada 175 sasaran telah dicapai, manakala 59% adalah mengikut jadual. Jika diteliti kajian separuh penggal ini, sebagaimana data-data yang telah disebut oleh Yang Amat Berhormat Tambun, sehingga tahun 2022, ianya jelas membuktikan bahawa kepimpinan Perikatan Nasional telah berjaya meletakkan fundamental ekonomi yang kukuh buat negara, hasil daripada perancangan teliti berasaskan kepada dasar wawasan kemakmuran bersama 2030. Oleh yang demikian, maka tidak salahlah apa yang dinyatakan oleh Yang Berhormat Ketua Pembangkang Datuk Seri Hamzah Zainuddin bahawa tiada siapa
yang boleh menafikan kejayaan Perikatan Nasional semasa menjadi kerajaan dan mentadbir negara. Tan Sri Yang Dipertua, Yang Amat Berhormat Tambun telah menyentuh tentang hasrat beliau untuk menoktahkan kemiskinan tegar, menyelesaikan keperluan asas rakyat, menjamin bekalan air bersih serta meneraju ekonomi Islam. Saya berdoa semoga hasrat Yang Amat Berhormat Tambun ini tercapai. Walau bagaimanapun, saya ingin bertanya bagaimanakah caranya kerajaan madani yang dipimpin oleh Yang Amat Berhormat Tambun yakin dan mampu dapat menoktahkan kemiskinan tegar pada hujung tahun ini. Memandangkan kita cuma ada beberapa bulan saja. Dan jika boleh ianya dilaksanakan, saya memohon supaya Labuan dijadikan sebagai kawasan kaji uji. Pasal penduduk Labuan sangat sedikit. Penduduk miskin tegar pun mungkin setakat anak ribu saja. Jadi boleh dijadikan sebagai kawasan uji kaji. Kedua, bercakap mengenai menjamin bekalan air bersih. Tan Sri Yang Dipertua, saya sudah berucap 2 kali rasanya di Dewan Yang Mulia ini bahawa bekalan air bersih ini berlarutan dideritai oleh rakyat bukan saja di Labuan, juga di negeri Sabah. Kalau Yang Berhormat Tan Sri Yang Dipertua lihat baru-baru ini Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Bidang di Pertuan Agong dalam jelajah Borneo daripada Tawau hinggalah ke Kuching, rata-rata rakyat Sabah menjerit, melaungkan masalah bekalan air bersih, bekalan elektrik yang black out berkali-kali dalam setiap minggu. Perkara ini sudah pun berlarutan, bukan baru, puluhan tahun. Jadi saya terpanggil untuk melihat bagaimanakah caranya kerajaan madani ini menangani masalah yang gagal ditangani sebelum ini oleh kerajaan-kerajaan yang mentadbir negara kita. Kerana ini masalah sangat penting untuk diselesaikan demi rakyat yang mengundi kami. Saya juga terpanggil untuk menyentuh tentang masalah bekalan elektrik. Pada tahun ini, saya berada di Kota Kinabalu. Tiba-tiba blackout satu Sabah. Satu Sabah. Tidak terkecuali lapangan terbang, tidak terkecuali hospital. Sehingga akan menimbulkan kemarahan kepada Yang Amat Berhormat Ketua Menteri. Saya melihat tidak ada penyelesaian dalam tempoh terdekat yang boleh dikemukakan oleh pihak SSB ataupun Tenaga Nasional. Jadi saya mohon supaya apa yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan juga seperti yang disebut oleh Perdana Menteri, iaitu menerokai teknologi termaju supaya ianya dilaksanakan secepat mungkin. Apa dia? Saya terbaca di artikel di Sabah bahawa Kabinet Negeri Sabah telah bersetuju mencadangkan supaya kerajaan ataupun TNB ataupun SSB menerima pakai teknologi termaju yang ditawarkan oleh satu syarikat daripada Turki bernama K-Powership, yang mana boleh menjana kuasa dalam tempoh 90 hari setelah ianya diberikan kebenaran dan boleh membekalkan sehingga 250 megawatt. Tersi Yang Dipertua, jika ini dapat dipertimbangkan oleh kepimpinan Yang Amat Berhormat Tambun, saya rasa
masalah elektrik Sabah dan Labuan akan dapat diselesaikan kurang daripada 6 bulan. Tapi jika kita memilih secara konvensional, IPP biasa, pendekatan yang dilakukan sekarang ini oleh ASSB atau Tenaga Nasional, maka 5 tahun akan datang pun tidak akan selesai masalah elektrik dan juga bekalan air. Terakhir yang dipertua sebelum saya menggulung kesimpulan saya ada satu isu yang paling penting, iaitu berkaitan allowance imam dan bilal. Saya baru menerima komplain bahawa mereka ini dibayar di bawah paras gaji minima. Gaji minima 1.500. Imam dibayar 750, bilal 650. Saya mohon Tan Sri Yang di-Pertua supaya kerajaan mengkaji semula bayaran allowance imam ini sekurang-kurangnya 1.500 untuk bilal, 1.800 untuk imam. Sekiranya kita kekalkan, bermakna kerajaan tidak melaksanakan dasar gaji minima yang dilong-longkan selama ini. Akhir kata daripada saya, Datuk Yang di-Pertua, pada pandangan peribadi saya selaku ahli parlimen yang dipilih oleh rakyat, nawaitu yang amat berhormat Tambun dalam usaha menambah baik tadbir urus negara, meningkatkan sumber pendapatan negara serta rakyatnya dan memartabatkan tata kelola, saya doakan semuanya tercapai. Namun untuk permulaan yang baik, berlaku adillah sesama manusia, apatah lagi saudara seagama. Justru dalam kita membahaskan KSP RMK 12 ini, saya mohon Yang Amat Berhormat Perdana Menteri 10 dan Menteri Kawangan supaya meluluskan peruntukan ahli-ahli Parlimen Pembangkang demi membantu rakyat di mana kami dipilih selaku wakil rakyat. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih, Puan. Saya jemput Gopeng. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Terima kasih kepada Tan Sri Yang di-Pertua kerana mengizinkan saya untuk mengambil bahagian dalam membahaskan usul kajian separuh penggal bagi AMK ke-12. Sebelum saya masuk ke dalam ucapan saya ingin menyatakan setinggi-tinggi penghargaan kepada Yang Amat Berhormat Tambun dan juga Kementerian Ekonomi dan juga kepada seluruh penjawat-penjawat awam yang bertukus lumus dalam menyediakan sebuah dokumen yang cukup komprehensif dan lengkap bagi rujukan kepada semua ahli-ahli parlimen dalam Dewan ini dan senator di Dewan Negara nanti supaya memastikan keberkesanan pelaksanaan RMK ke-12 dan juga memastikan kelangsungan pelaksanaan RMK ke-12. Saya tidak membaku sampaikan dokumen ini, tetapi saya pergi setiap muka surat untuk membaca dan tidak memilih cara untuk berpolitik dalam Dewan ini. Saya berasa syukur kerana dalam mendapati pelbagai cabaran, kerajaan perpaduan selain memastikan kelangsungan pelaksanaan RMK ke-12 turut memperkenalkan 5 industri HGHB, High Growth High Value, bagi memberikan lonjakan kepada negara kita. Sebanyak jumlah 46 inisiatif baru yang diperkenalkan dalam KSP RMK 12. Dalam kesemua inisiatif ini saya memilih satu HGHB, iaitu HGHB yang berasaskan kepada industri teknologi dan digital. Dan saya akan memberikan cadangan dalam isu pembangunan masyarakat orang asli dan juga saya akan sentuh tentang isu pembangunan di kawasan Parlimen Gopeng. Pertama, industri HGHB yang berasaskan teknologi dan digital. Salah satu rangka kerja pembangkit utama yang menaikkan siling demi melonjakkan daya tahan ekonomi adalah melalui pemerkasaan PMKS yang berintensifkan teknologi dan pembangunan teknologi dan digital. Perkara ini tidak diberikan penekanan pada awal pelaksanaan RMK ke-12 dan saya jangka tambahan siling RMK 12 sebanyak 15 bilion itu akan memanfaatkan industri ini. Untuk memastikan pembangunan dalam sektor ini, kerajaan perlu memastikan struktur semula ekosistem dikemaskinikan semula kerana
buat masa ini terdapat banyak agensi di bawah ekosistem tersebut dengan pelbagai kementerian dan GLC termasuk KKD, MUSTI, MUF, KUSKOP, MITI, KSM dan pelbagai GLC yang mengawal selia dalam isu pembangunan sektor ini. Maka adalah wajar untuk kerajaan menyusun semula peranan dan mengelakkan kerja-kerja in silo dan memberikan bantuan yang maksimum kepada pemain industri dalam fasa pendanaan, fasa inkubasi, fasa pembinaan kapasiti, pengkomersialan dan membina hubungan rangkaian serantau ASEAN. Maka saya ingin bertanyakan dua soalan kepada Menteri Ekonomi dan juga satu cadangan kepada Menteri Kewangan. Pertama, bagaimanakah kerajaan akan menstruktur semula peranan dan fungsi-fungsi kesemua agensi dalam ekosistem startup melalui inisiatif Single Window di bawah Plan Hala Tuju Ekosistem Startup Malaysia tahun 2021 hingga 2030. Kedua, adakah kelangsungan inisiatif baru seperti My Startup dan tertingkap tunggal Single Window akan diteruskan dan berapakah peruntukan yang akan diperuntukkan bawah ke beberapa program yang baru ini. Yang ketiga adalah cadangan saya kepada Menteri Kewangan supaya meneruskan insentif cukai bagi pelabur budiman iaitu Angel Investor Tax Incentive untuk memastikan walaupun tamat tempoh pada hujung tahun ini pada 31 hari bulan Disember nanti, kita harus pastikan kerajaan memperkenalkan dasar yang mesra kepada pelabur dan meyakinkan pelabur-pelabur dalam sektor ini untuk terus membangun dalam sektor ini. Kedua adalah tentang pembangunan masyarakat orang asli. Saban hari kita dengar tentang isu pembangunan sosio-ekonomi masyarakat orang asli dan saya cuba kaji semula RMK yang terdahulu tetapi kebanyakannya tumpu kepada pembangunan sosial ekonomi sebelum ini. Namun saya ingin menekankan bahawa dalam mengambil kira perkembangan populasi masyarakat orang asli yang kini lebih kurang 210,000 di Semenanjung Malaysia dengan 853 penempatan di Semenanjung Malaysia dan sebahagian besarnya tumpu di Perak dan Pahang, saya ingin menggesa kerajaan harus menumpukan kepada pembangunan infrastruktur di penempatan masyarakat orang asli. Kalau di kawasan bandar, separa bandar, kita ada rancangan tempatan yang disediakan oleh PBT, yang mana dokumen rasmi ini tafsirkan segala dasar dan cadangan kepada bentuk fizikal yang terperinci. Dan begitu sama, saya rasa masyarakat orang asli memerlukan satu dokumen perancangan guna tanah dan fizikal yang mengandungi peta cadangan guna tanah dan garis panduan pembangunan untuk memastikan pembangunan penempatan perkampungan yang lebih mampan dan lestari. Dan setakat ini hanya dasar pembangunan luar bandar sahaja yang menerangkan sedikit sebanyak tentang prasarana asas luar bandar yang mana menjelang tahun 2030. Maka saya ingin mengemukakan 3 cadangan kepada kerajaan. Pertama, kaji semula Aktah Orang Asli tahun 1994 dan sebahagian klausa dalam Kanun Tanah Negara yang berkaitan dengan kepentingan tanah orang asli di Semenanjung Malaysia, di mana pembangunan penempatan orang asli tidak boleh disamakan dengan dasar pembangunan luar bandar kerana ianya melibatkan isu tanah yang kompleks dan sehingga kini tiada penyelesaiannya. Kedua adalah mengemukakan pelan pembangunan infrastruktur penempatan orang asli yang bersifat jangka panjang dan ianya bukan setakat hanya menentukan berapa biji rumah nak bina dalam tempoh setahun dua ini, tetapi harus mengemukakan perancangan infrastruktur yang lebih panjang dan lebih komprehensif. Dan saya juga ingin menyeru kepada kerajaan untuk menambahkan pegawai-pegawai teknikal yang mempunyai kepakaran dalam membantu dan merangkakan pembangunan infrastruktur dalam penempatan perkampungan orang asli. Untuk isu kawasan, saya ingin membagikan 2 perkara. Minta maaf Tan Sri Speaker, saya mohon tambah satu domain ini lagi. Pertamanya adalah permohonan projek pembangunan baru di daerah kita iaitu cadangan naik aras Jalan Ipoh Tanjung Malim FT 001 dari Seksyen 587 ke 589. Daerah kita, kawasan ini adalah ada beberapa lokasi mengalami banjir kilat dan jalan ini adalah jalan protokol, gerbang pintu masuk keluar daripada utara dan selatan ke dalam Bandara Ipoh. Saya menggesa kerajaan untuk memperuntukkan jumlah yang kita telah pohon iaitu 40 juta dalam surat yang kita telah pun sampaikan kepada pihak JKR. Dan juga saya ingin mohon juga kerajaan untuk melihat kepada permohonan kami supaya jalan di Kampung Kepayang
dan juga jalan di RTC ke Pekan Gopeng itu harus menjalankan kerja-kerja pelebaran supaya beberapa bottleneck yang kita ada itu yang menyebabkan kesesakan lalu lintas dan menyebabkan kebalangan-kebalangan jalan raya ini itu dapat diatasi. Akhir kata, saya berasa syukur dan yakin dengan KSP RMK 12 secara keseluruhan dalam kerajaan, dalam negara kita mengalami pelbagai cabaran luaran dan dalaman. Saya kagum memang Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan Menteri Ekonomi dan seluruh Kabinet dapat menumpukan sepenuhnya perhatian dalam meletakkan kembali negara kita ke landasan pembangunan ekonomi yang tepat. Dan saya rasa syukurlah kerana sekarang negara ini dipimpin oleh tokoh-tokoh politik di bawah pimpinan Pakatan Harapan dan Barisan Nasional. Sebab setakat ini saya tidak mendengar sebarang cadangan yang konklusif dan baik daripada pihak pembangkang. Dan apatah lagi tokoh-tokoh muda seperti Bacok yang digelarkan teknokrat, jauh sekali beliau nak kemukakan hala tuju dan menyelesaikan masalah hutang negara. Dalam debat yang baru-baru ini laku, jelas bahawanya mereka miskin dari segi idea, mereka tantus dari segi idea untuk membangunkan negara kita. Dan jika hanya setakat berpantun roh, ne, jauh sekali kita nak bawa negara kita kembali ke landas. Kata tak mau politik. Okey. Saya jemput Steel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.